Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan alhamdulillah kita dah sampai kepada suratul Muzammil, surah Al-Muzammil, dan hari itu kita ambil ayat 1 sampai 9. Ada hujung sikit tak habis lagi. Dan kita ambil dalam tajuk yang pertama hari itu adalah berkenaan dengan bagaimana Allah Taala berikan arahan. Allah Taala nyatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkelubung, qumil laila illa qalila, bangunlah seluruh malam itu kecuali sedikit saja. Okey, bangunlah seluruh malam itu kecuali sedikit saja. Qumil laila illa qalila. Macam mana? Okey. Muka surat apa? 596. Boleh baca kan? Okey. Bukan boleh baca kan? Okey. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratil qur'ana tartila. Mana masa orang perintah Allah Taala actually directed kepada manusia, kepada orang perseorangan. Allah kata ya ayyuhal muzammil, bukan muzammilun. Wahai orang berkerubung, bangunlah seluruh malam itu ataupun sedikit saja. Mana seluruh malam atau sedikit malam saja tak bangun. Okey, mana malam tu bukannya orang. Apa salah pula orangnya? Bukan. Okey, mana maksud salah tu. Okey, bangunlah seluruh malam itu. Bangunlah malam itu, mana seluruh malam itu kecuali sedikit saja. Tak bangun. Okey, kecuali sedikit saja. Mana boleh seluruh malam kecuali sikit je. Mana tidur sikit 2 jam, 3 jam, lepas tu lain semua kena bangun. Ya, mana yang bangun tu banyak. Okey. Illa qalil, maksudnya melainkan sedikit. Illa qalila. Mana bangunlah seluruh malam itu kecuali sedikit saja. Maksudnya kalau boleh bangun seluruh malam, bangun semua sekali. Tapi ketika ini arahan ni wajib yang kita bincangkan itu, kita kata ini arahan awal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat, dan bahkan mereka dahulu bangun dan tempoh agak setahun lebih kurang, sampai bengkak-bengkak kaki, dan kemudian Allah Taala ringankan dengan ayat akhir kita baca nanti insya-Allah. Ni konti saya mati pasal tak tahu. Ni jadi manggang sikit. Okey. Tak semua. Makan semua. Okey. Sahabat semua sekali bangkit bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka apa tadi? 500? 6. Okey. Okey Iya, ni asalnya awal Islam. Ni awal Islam permulaan awal Islam, belum bukannya dalam di akhir Islam, awal Islam. Jadi awal Islam tadi memang ada perkara-perkara tertentu yang tak disyariatkan lagi, disyariatkan kemudian habis hilang. Entah macam mana ni. Sekejap. Ya. Macam mana entah ni. Sekejap. Macam mana? Dah tu masalah kita cakap itu. Kita kata benda ni ibadat musim, ibadat secara bermusim. Dia tak ibadat secara betul kan. Masalah ni. Dia mati balik. Okey, tak apa. Ambil satu buku. Payah sangat kita pakai ni, tak ada ni. Ambil satu buku. Komputer hilang pun tak ada masalah. Dia ada masalah, tak buku satu. Buku-buku ni satu. Komputer jadi ngengong sikit malam ni. Kenapa tau? Panas sangat ke? Tak juga. Ni tu. Tak ni. Dia tak tahu, komputer jadi mati. Komputer mati? Bukan ni. Tak tahu apa jadi. Baik, tak ada hal. Dia tak boleh ngajar pakai ni, kita bagi buku kan. Tak ada kata lagi, kita pakai ingatan je.
Okay, baik, jangan buat pasal. Baik. 5, 9. Okey. Pada? Pada mah. Dia tak boleh. Boleh tak? Boleh. Tahu ya. Pada mah. Baik. Dia kata ni Dia kata maksud dia dalam ayat awal ni Allah Taala nyatakan bangunlah malam seluruhnya kecuali sedikit saja nisfahu aw inqus min qalila, separuh malam itu ataupun kurang daripada itu ataupun zid alaihi, lebih daripada separuh. Waratil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Inna sanuqi alaika qaulan thaqila, kami akan lempar kepada kau atau campak kepada kau Muhammad kata-kata yang berat. Dia kata kata-kata tu wahyu terima berat, kita baca itu macam hadis Nabi SAW nyatakan ketika wahyu datang Rasulullah SAW rasa berat sampaikan pada hari yang sejuk baginda akan berpeluh. Okay, tapi ada kata amal dia amal dengan ayat berkenaan. Inna nasyiatal laili hi asyadu ata'u aqum qila, dan sesungguhnya bangun pada waktu malam itu, jam-jam pada malam itu ia adalah lebih daripada memberi kesan dan juga lebih lurus ataupun lebih betul dari segi kata-kata. Dan kita ambil itu pada akhir perbincangan kita satu hadis yang dibaca, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan actually An-Nasa'i pun diriwayatkan hadis ni daripada Sa'ad bin Hisham bahawa dia telah menceraikan isteri dia, kemudian dia pergi ke Madinah untuk menjual dia nak jual harta tanah dia, lalu dia untuk menjadikan dan untuk dia jadikan dia sebagai perisai dan juga senjata untuk pergi perang jihad fisabilillah. Kemudian dia nak berjihad di Rom sehingga mati. Lalu dia jumpa sekumpulan daripada orang kaum dia, lalu mereka cerita kepada dia berkenaan dengan sekumpulan dari kaum dia dahulu ada 6 orang ingin untuk buat perkara berkenaan. Ini kita kata yang kita balik pada hadis ini, baginda Rasulullah SAW bila dengar perkara tersebut, baginda berkata pada kumpulan lelaki yang nak buat kerja berkenaan, nak jual harta dia, tinggalkan isteri dan sebagainya untuk berjihad. Rasul kata, alaisa lakum fiyya uswatun, tidakkah ada untuk kamu pada diriku sebarang uswah, sebarang petunjuk. Lalu baginda melarang mereka dari perkara berkenaan. Lalu lalu dia pun lelaki ni bila dengar kisah 6 orang kaum dia, fa ashhadahum ala raj'atiha, dia pun bersaksikan kepada kaum dia bahawa orang yang menasihatkan dia bahawa dia patah balik daripada mencerai isteri, dia rujuk semula. Okey. Kemudian dia balik datang kepada kami, dia kata, dan bahawa telah datang dia telah datang kepada Ibn Abbas dan bertanya Ibn Abbas berkenaan dengan witir, solat witir. Nah, kisah dia panjang ni, sebenarnya solat malam Nabi SAW bila mana lalu Ibn Abbas menyatakan, adakah tidak mahu aku beritahu engkau berkenaan dengan ahli bumi ni, penduduk bumi ni yang paling mengetahui berkenaan solat witir Rasulullah SAW. Lalu berkata ya. Lalu dia kata, datanglah kepada Aisyah anha, lalu tanyalah kepada dia, kemudian datang semula kepada aku dan beritahu aku berkenaan jawapan Aisyah kepada engkau. Ini kata-kata yang dikatakan oleh beliau yang kita dah bincangkan hari itu. Lalu dia pun datang jumpa Hakim Ibn Aflah. Lalu dia minta supaya orang berkenaan temankan dia jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dan orang tersebut akhirnya jumpa, benda ada dah sikit dan dia tak nak pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, tapi lepas tu dia jumpa juga. Dan lepas tu mereka dengarlah Aisyah jawab. Dia tanya soalan pada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan dia mula bertanya berkenaan dengan berkenaan akhlak Nabi SAW. Lalu Aisyah jawab, engkau baca Quran tak? Dia kata ya. Aisyah pun kata, Quran itulah akhlak Rasulullah SAW. Kemudian dia nak bangun, dia teringat. Dia tanya berkenaan dengan dia nak tanya berkenaan dengan Nabi SAW punya witir kan. Mana mula tanya tentang akhlak Nabi SAW. Kemudian dia tanya berkenaan dengan qiyamul lail, qiyam Rasulullah SAW. Kemudian dia tanya berkenaan dengan witir Rasulullah SAW. Okey, baik. Lepas tu bila dia tanya berkenaan perkara tersebut dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan dia balik jumpa kepada Ibn Abbas, cerita balik semula. Kan ada perkataan saya kata nanti saya terangkan kan. Ya, ustaz sebelah dia katakan dia kata tengok bawah ustaz bawah lagi 595. Fa ataitu Ibn Abbasin fa haddathuhu bi hadithiha. Lalu aku datang jumpa Ibn Abbas dan aku cerita pada Ibn Abbas mengenai cerita Aisyah radhiyallahu anha. Faqala sadaqta. Lalu berkatalah Ibn Abbas, sadaqta, engkau telah benar. Amma law kuntu adkhulu 'alaiha. Adapun Aisyah kata, kalau sekiranya aku yang jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, la ataituha, aku akan datang jumpa dia hatta tusyafihuni musyafahatan,
Saya aku datang jumpa dia sehingga dia cerita pada aku word by word. Maksud dia musyafahatan ni maksud dia nak rekodkan sebiji-sebiji apa Aisyah kata berkenaan dengan apa yang dia pelajari, apa berkenaan perkara tersebut. Dia kalau boleh dinakkan jangan bukan dengan makna pengertian, tapi lebih kepada sebiji-sebiji apa yang Aisyah nyatakan. Musyafahatan ni maksudnya musyafahah lah. Ni yang kita kata musyafahah ni, orang tu ajar kita secara mulut-mulut. Maksud dia bukannya letak mulut kat mulut kita. Maksud dia sebut, kita ulang. So ulang balik. Macam belajar matan lah. Mana ulang balik, ulang. Mana orang sebut, disebut. Orang sebut, disebut. Musyafahah Hakadha rawahul Ahmad bitamamiha. Demikianlah diriwayatkan Imam Ahmad dengan kesempurnanya, dan dikeluarkan hadis ini waqad akhrajahu Muslimun binahwihi. Dan dikeluarkan hadis ini oleh Muslim serupa dengan dia. Wa rawa Ibnu Jarir, telah meriwayatkan Ibnu Jarir an Abi Abdurrahman an Abi Abdurrahman, daripada Abi Abdurrahman qala, beliau berkata lamma nazalat apabila turun ini sambungan hari ni lamma nazalat apabila turun ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang muslimut berkelubung, qamu, mereka itu para sahabat bila turun ayat ni, qamu, mereka bangun, haulan, selama setahun, hatta waramat aqdamahum wasuqahum, sehingga bengkak buku lali mereka dan juga betis-betis mereka. Suq tu saqun, suq tu dia punya plural, singular dia saqun, saq, betis. Kalau anda kata perhub, fakhidun, fakhadhal, fakhidun. Jadi dia kata mereka semua bangun setahun, haulan setahun, hatta waramas aqdamahum, sehingga bengkak kaki-kaki mereka, wasuquhum, dan juga betis-betis mereka. Hatta, dan mereka terus macam tu, hatta nazalat, sehingga turunlah ayat faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah daripadanya. Mana kalau tak turun ayat tu, maksud dia akan sampai sekarang dia solat. Mana para sahabat punya kepatuhan. Selagi tak turun ayat ringan, dia tak lari. Itu yang sebab diorang bila buat satu benda, dia janji nak buat, dia tak akan tinggalkan sampai mati. Itu yang kisah berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr ibn As. Dia puasa selang sehari kan, bila dia puasa asalnya tiap-tiap hari. Nabi dengar perkara berkenaan, Nabi tegur dia, dan Nabi kata dia kau takkan mampu, dan Nabi suruh dia supaya tinggalkan amal yang berkenaan, dan Nabi berikan kepada dia pilihan lain, suruh dia buat amal yang lebih ringan. Bahkan yang terakhir Nabi bagi pada dia, yang paling berat Nabi beri pada dia untuk sebulan 15 hari saja. Ketika dia muda, dia larat. Bila tua, dia kata apa? Ya ilataini atau Abul Qasim, alangkah baiknya kalau aku taati Abul Qasim. Pasal bagi mereka, bila mereka dah buat, mereka takkan tinggal sampai mati. Yang kita kalau dah buat tu, kita cicir je terus kan? Tak. Para sahabat takkan tinggalkan sampai mati. Until death, dia akan teruskan juga amal tadi. Rasulullah tak ada pun dia teruskan lagi amal berkenaan. Ni cara mereka. Ni beza dengan amal tu, dengan istiqamah yang kita kata tak ada pada orang-orang akhir zaman ini. Pasal dia bila dia buat benda berkenaan berterusan, dia takkan tinggalkan langsung. Berterusan. Mana amal itu menjadi amal harian mereka, tak pernah dia tinggalkan. Sampai Rasulullah wafat pun masih dia buat lagi. Kita ada peluang nak tinggal, kita tinggal. Bukan, tak, beza di sini. Variety satu benda. Masalahnya bukan variety. Masalahnya diorang bila ambil satu amal tadi, pasal Nabi kata dengan mereka, kan, khudhu minal a'mal ma tutiqun, ambillah daripada amal-amal tadi apa yang kamu mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, kerana Allah Taala takkan jemu dengan setelah kamu sendiri jemu. Pasal ini banyak orang salah faham. Dia ingatkan kalau dia buat sekali banyak-banyak Tuhan sayang dia, lepas tu Tuhan tak benci dah. Tak ada. Masalah problem sekali je. Masalah last sekali tinggal langsung. Pasal bila orang tu sekali ni buat ni, tu yang jadi macam Ramadan tu. Itu Ramadan yang kata Ramadan bangun rajin je. Lepas Ramadan tak bangun dah. Sebab itulah. Sebab kita all out bulan Ramadan, all out. All out lah, kita all out, terus berterusan kita buat. Tapi lepas Ramadan tak boleh buat. Dan sebab apa? Sebab kita tidak menjadikan benda itu amalan harian. Sedangkan mereka macam kita kata Quran 30 juzuk. Kita rasa berat. Sebab apa? Sebab kita tak baca setiap hari. Walaupun masa ada. Masa ada tak? Ada. Apa tak ada masanya? Ada. Ambil sejuzuk sehari, apa tak boleh pula? Konsisten lah. Sebenarnya kau ni konsisten. Konsistensi. Pasal Nabi kata pasal kes dia, sebab apa? Nabi lafazkan hadis ini, apabila seorang wanita zaman Rasulullah SAW dahulu, dia pergi ikat rambut dia, kan? Dia macam tocang. Dia ikat dalam belakang. Kemudian dia solat, kalau dia berzikir, kemudian tersengguk je, dia bangun solat lagi. Tersengguk, bangun solat lagi. Berterusan macam itu. Kisah ini datang pada Rasulullah SAW. Dia tak nak tidur. Dia nak terus berterusan beribadat.
So bila kisah sampai kepada Rasulullah SAW tu, Rasulullah sabda kan, Rasulullah kata, khudhu minal a'mal ma tutikun, ambillah daripada amal ni apa yang kamu mampu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tak akan jemu jika kamu sendiri jemu. Maksudnya dengan kita muamalah dengan Allah Ta'ala, bukan maksudnya bila kita buat sesuatu benda Allah Ta'ala kata macam okey lah, tak usah buat dah. Macam anak-anak kita kan, pandai gila kan, rajin, okey lah, tak payah belajar dah. Kan? Kita ada macam tu. Kita akan jemu. Maksudnya kita tengok dia buat kerja rajin sangat, so in the end kita kata dengan tak payah buat. Dengan Allah Ta'ala tak ada muamalah macam tu. Maka kita buat macam mana sekalipun, dia kata, lagi. Dia takkan suruh kita berhenti. Pasal Nabi kata macam tu. Dan itu sebab Nabi kata, wa inna ahabal amal, dan sesungguhnya amalan paling disukai indallah SWT, adwamuha, yang paling berterusan, wa in qalla, yang paling berterusan sekalipun sedikit. Adwamuha, bukan aktsaruha, bukan azamuha, adwamuha, paling berterusan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Sebab kenapa kita kata patut benda tu berterusan, bukannya menjadi kita bantai variety. Kan variety tu tak tinggal langsung tu. Kan pasal ada hari kita malas, ada rajin tau sebenarnya. Kita ada hari malas, ada hari rajin. Masalah sekali para sahabat sampai mati tak tinggal. Yang tadi seorang tu kata, sebab dia kata apa? Kenapa dah tua tadi dia kata macam tu? Kalau ikutkan pada kita kata dengan dia, apa susahnya, tinggalkan je lah tu, ambillah Isnin Khamis. Ataupun 3 hari sebulan. Tak, pasal kita dengan Nabi, ketika dengan Nabi tu, dia telah berjanji, dia telah ambil yang paling berat. Nabi bagi dia longgar, Nabi bagi dia 3 hari dan sebulan. Itu sama seperti puasa setahun. Mana sehari dalam sebulan 3 hari. Sehari seperti 10 hari. 3 hari 30 hari. Sebulan kau puasa 3 hari, macam kau puasa 30 hari. Nabi kata, udahlah cukup. Nabi kata dengan dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Dia Nabi tolak, Nabi tutup, dia lompat, dia nak lagi lebih. Dia kahwin tak sentuh bini malam. Tak sentuh bini, dia tak sentuh bini dia. Yang sampai orang tahu perangai dia, asal actually yang Nabi tegur dia ni sebab apa? Dia beramal banyak sangat sampailah sekali bila orang tak tahu perangai dia, except sehingga until dia kahwin. Bila dia kahwin tu, orang tanya dengan dia, macam mana suami kau? Tanya bini dia kan. Bini kata, bagus, elok sangat. Puasa kan. Puasa setiap hari. Semayang setiap malam. Khatam Quran setiap hari. Tak pernah naik atas katil. Disebut yang tu. Bila peli, dapat cerita berkenaan. Nabi bukan setakat Nabi kata dengan dia, either kau datang jumpa aku atau aku datang jumpa kau. Nabi tunggu-tunggu dia tak datang. So Nabi pergi rumah dia. Abdullah bin Amr bin As. Anak Amr bin As. Anak Amr bin As. Dan Amr bin As kan jadi abno zaman Umar dahulu di Mesir kan. Anak dia. Jadi Nabi tegur. Nabi kata dengan dia. Nabi datang rumah dia. Nabi kata, kau tak boleh buat macam ni. Nabi kata, mana untuk engkau, kalau atas keluarga engkau ada hak. Ke atas engkau, untuk jiran kau ada hak. Tamu kau ada hak. Kita cari puasa, jiran datang. Jemput datang rumah. Anak puasa, ampun Syekh, kawan tu masak nak jemput kita makan. Tak boleh masak. Lepas tu kemudian esok datang tetamu datang rumah. Saya tak lidang apa lah, saya puasa. Masalah lagi. Mana pergi hak dia, isteri lagi dan sebagainya. Tak boleh, so Nabi tak benarkan dia. So dan dia boleh dapat, dia ambil yang paling berat. Nabi bagi dia 3 hari sebulan. Nabi kata macam puasa setahun. Dia kata aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Nabi upgrade sikit. Nabi kata puasa sehari, buka 2 hari. Dia kata aku mampu lebih dari itu. Lepas tu dia bagi puasa sehari, buka sehari. Sehari selang sehari. Mana dalam sebulan 15 hari je. Sebulan 15 hari, tak boleh lebih. Lepas tu dia kata aku mampu lebih dari itu. Nabi kata apa? Tak ada lagi baik dari itu. So sabda Nabi tak ada lebih baik daripada itu. Tu sebenarnya Nabi sekat pada dia jangan over limit. Dan dia ketika tu ambil dan happy. Ketika masih sihat kan, muda, happy. Tapi bila dah berumur, tu dia kata, ya laitani ata'tu Abul Qasim. Alangkah baik kalau aku taati Abul Qasim. Aku tak ketatkan Nabi ketatkan lagi atas aku. Sebelah sekali ni, tapi bagi kita bentuk amalan sunat kan. Bagi para sahabat tidak. Sekali dia ambil dengan Rasulullah SAW untuk berjanji untuk beramal, maka dia akan beramal sampai mati. Kita ambil cuit sini sikit. Cuit sini sikit. Cuit sini sikit kan, ada cuit-cuit tak boleh. Benda tadi masalahnya sekarang ni yang paling Allah Ta'ala suka adalah istiqamah. Bukan masalah banyak mana kau punya ada. Allah Ta'ala tak kata macam, oh dia ni bagusnya, ada sikit sedekah, ada sikit. Pasal ada sikit tadi apa? Ada sikit ngumpat pun ada tak? Tak habis ni kan? Itu sebab berat dia hilang habis. So sebab kenapa kita dalam perkara ni istiqamah, ambil walau sikit. So para sahabat macam kisah tadi kan, dan kisah berkenaan dia kata apa? Dia kata qamu haulan hatta waramat aqdamuhum wasuquhum. Mereka bangun selama setahun menuntut diri. Dan bila turun ayat hatta nazalat, sehingga turun faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah daripadanya. Mana anything yang mudah baca. Mana masa kita baca apa? 30 Allah, aku Allah.
Mana apa kita baca bangun malam? Qul huwallah lah. Apa yang mudah daripadanya untuk kamu. Tak diberatkan langsung pada kita. Faham tak? Lalu qala, berkata perawi tadi, kata fastarahan nas, maka orang ramai pun apa? Dapat rehat. Kalau tidak asalnya tak boleh. Mana sepanjang malam sebenarnya. Okey. Wa kadza qala al-Hasan al-Basri, demikian juga dikatakan oleh Hasan al-Basri. Ini apa yang mereka riwayat daripada kisah para sahabat punya pengkhabaran. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, qumil laila illa qalila, bangunlah malam melainkan sedikit. Mana bangun seluruh malam kecuali sedikit saja. Mana boleh tidur sikit je. Jadi qamu haulan au haulain, mereka, Qatadah berkata, mereka telah bangun malam selama apa? Setahun ataupun 2 tahun. Hatta intafaqat suquhum wa aqdamuhum, sehingga apa? Sehingga bengkak betis-betis mereka dan buku lali mereka. Fa anzalallahu, Allah Taala pun turunkan takhfifaha, Allah turunkan peringanannya ba'du, sesudah itu, fi akhir surati, di akhir surah. Fa anzalallahu takhfifaha ba'du fi akhir surah. Mana Allah Taala pun turunkan peringanannya setelah itu di dalam akhir surah ini, surah Al-Muzammil juga. Okey. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, fi qawlihi, dan firman Allah Taala, qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit saja, nisfahu, separuh malam ke, awin kus min qalil, atau kurang dari separuh malam, au zid alaihi, ataupun tambah sikit daripada separuh tadi, waratil Quran tartila, dan tartillah, bacalah Quran dengan secara tartil. Fa amara Allahu nabiyahu wal mu'minin bi qiyamil lail illa qalil. Mana Ibn Abbas berkata, maka Allah Taala perintahkan nabinya dan orang-orang beriman untuk mendirikan malam illa qalila, kecuali sedikit saja. Fashaqqa dzalika 'alal mu'minin, maka benda itu berat ke atas orang-orang beriman. Thumma khaffafa Allahu anhum wa rahimahum, kemudian Allah Taala ringankan bagi pihak terhadap mereka, dan juga Allah Taala belas kasihan pada mereka. Fa anzala ba'da hadza, lalu Allah Taala turunkan setelah ini, setelah surah ayat pertama ni, alima an sayakun minkum marda, Allah Taala telah tahu bahawa akan ada di kalangan kamu ini yang sakit. Wa akharun, dan ada di kalangan kamu yang lain ni, yadribuna fil ardi musafir, berkelana di muka bumi. Okey, ila qaulihi, sehingga firman Allah Taala, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah daripadanya. Ini peringanan yang Allah Taala berikan. Hukum awal wajib diorang bangun, kemudian Allah Taala tahu diorang tak mampu, Allah Taala ringankan hukum berkenaan. Ini tanda dia, bukan Allah Taala tak tahu terus bagi ringan, supaya diorang tahu bahawa sebenarnya kehendak Allah Taala patutnya lagi berat lagi. Tapi pasal actually kalau kita semayang tiap-tiap malam pun, segala nikmat Allah Taala kita pakai tak terbayar. Kan, katakanlah sewa nafas kita, nafas kita ambil, sewa dia untuk pernafasan kita, satu kali nafas 2 rakaat. tak cukup. Okey, tak apa. Fatihah 1. Dah tak cukup juga. Macam mana? Okey. 2 rakaat 5 kali nafas. Boleh? Sehari berapa kali kita bernafas? Itu baru pernafasan. Penglihatannya ni tak? Okay. Nak bayar sikit. Berapa banyak ibadat kita nak buat? Kalau masuk saraf berdua, pendengaran lagi. Dia rasa saraf kita, kemudian aliran darah, kan sumbat tak sumbat dan sebagainya. Pula otot lagi lah pula. Kan? Macam mana ni, banyak sangat. Takkan cukup sebenarnya. Diikutkan sebenarnya takkan cukup. Tapi Allah Ta'ala dia jadikan benda berkenaan ila tadrij, dia berikan satu bentuk untuk satu tempoh, kemudian diringankan. Dia tahu kemampuan manusia, dia tak mampu, maka ringankan supaya manusia tahu bersyukur. So that we know sebenarnya Allah Ta'ala berkuasa untuk memaksa kita melakukan benda berkenaan dengan berat, dan bahkan ada orang sanggup buat. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala tahu kemampuan manusia ni limited, dan dia belas kasih pada hamba dia. Dia bagi benda sedikit tapi memadai untuk menampung segala-galanya. Ya, syukur tu dia dizahirkan dengan cara lain, bukan dengan solat saja. Tapi bila dia minta solat malam kecuali sikit saja, actually benda tu sebenarnya berat. Kita kata banyak benda, tapi Allah Ta'ala lepas tu ringankan. Jadi dia kata apa? Dia kata ila qaulihi faqru ma tasmin fasa'allahu walahul hamdu walam yudayyiq, maka Allah Ta'ala telah meluaskan. Wasa'allah, Allah Ta'ala telah meluaskan, walahul hamdu, dan segala puji bagi Allah, miliknya lah segala pujian, walam yudayyiq, dan dia tidak apa, menyempitkan, tu tak sempitkan agama kita, mudah. Ya, itu sebab kenapa dalam tajuk ni bangun malam tu tak perlu banyak. Kalau 2 rakaat pun cukup dah. Tapi 2 rakaat pun tak terjadi, itu masalah juga. Kan 2 pun payah. Kita tak minta 8, tak minta 16, tak minta 20, tak minta panjang-panjang. Kan? Cuma minta apa? Paling kurang, apa paling mudah untuk kamu?
Ya Allah, aku tahu qul Allah je. Silakan. Tapi tak nak juga pun, macam mana kan? Kita kata banyak-banyak manusia ni kadang-kadang lupa keadaan pemberian Allah Ta'ala. Okay. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wadhkur isma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan tabattal ni actually kosongkanlah waktu, mana habiskanlah waktu ilaihi kepadanya, tabtila dengan sehabis-habisnya. Dikatakan situ ai aksir min zikrihi, banyakkanlah mengingati Allah Ta'ala. Wanqati' ilaihi, dan juga putuskanlah diri kamu kepadanya, mana putuskan dari yang lain except kepada dia saja. Wa tafarraq li ibadatihi, dan kosongkanlah waktu untuk beribadat kepadanya. Idza faraghta min asyralika, apabila kau telah selesai daripada apa? Kesibukan engkau. Ni itu beza dia, bukan suruh kita tinggalkan benda. Lepas selesai kerja kita, then kosongkanlah waktu untuk dia. Wa ma tahtaju ilaihi min umuri dunyaka, mana setelah kau selesai daripada kesibukan kau dan apa yang kau perlukan kepadanya daripada urusan-urusan dunia kau. Mana apa yang kau perlukan untuk cari makan, okey, buat dulu. Lepas tu bila kosong waktu maka silakan. Dia kata kosongkanlah waktu untuk beribadat kepadanya. Okey, kama qala, Allah Ta'ala nyatakan surah Asy-Syarh, okey, Alam Nashrah, Allah kata fa idza faragta fansab, bila kau telah selesai maka kau telah kosong waktu maka kau fansab, bangkitlah atau bangunlah, berdiri untuk solat. Itu yang dalam surah Al-Insyirah, surah ayat ke-7. Fa idza faragta fansab, bila kau selesai maka kau bangunlah untuk mendirikan solat. Okey, ai idza faragta min mahamika, apabila kau selesai daripada kesibukan kau, kepentingan kau, urusan kau, fansab fi ta'atihi, maka tegaklah engkau daripada mentaatinya, wa ibadatihi, dan juga beribadat kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Litakuna farighal bal, supaya engkau jadi dalam keadaan kosong daripada kerunsingan, atau jiwa kau ni kosong daripada mengingati benda lain. Allah Ta'ala tahu kita ni kalau dia paksa kita supaya suruh buat juga, tinggalkan benda tu, kita akan dalam runsing tu masih lagi ada. Tu bahkan Nabi SAW tak benarkan kita solat dalam keadaan bila hidangan telah datang. Kan nasi dah terhidang. Solat solat telah diiqamahkan. Maka kita makan dulu. Tak boleh tergesa-gesa. Hatta dalam hadis yang sahih bila Nabi kata bila kamu datang ke masjid dan solat telah didirikan, kan, maka janganlah kamu datang dalam keadaan berlari. Datanglah dalam keadaan tenang, berjalan, dan kerana engkau ketika itu dalam solat. Mana tak boleh. Bahkan kalau ada kata tandas dengan solat. Tandas dah ada hajat nak pergi tandas, tunaikan hajat dulu. Jangan macam Allah habislah kita, tak ada habis kita. Pasal itu sebab kenapa Allah Ta'ala selesaikan dulu dan urusan kau dan datang. Maksud dia Allah Ta'ala tak paksa kita datang dalam keadaan apa, terkejar, kononnya tengah mesyuarat, cepatlah tutup mesyuarat, Allahu Akbar, tak ada. Maksud selesaikan habis, tinggalkan. Dah selesai, dan lepas tu solat. Faham? Mana bukan dalam bentuk yang kita kata terkubur gapah. Walau 2 rakaat pun. Dah Nabi, bila Nabi suruh larangan Nabi dengan suruhan Nabi, kedepankan larangan. Bila datang larangan, Nabi kata jangan buat macam ni, dengan buatlah ini, kedepankan larangan itu. Kaedah fiqah, kedepankan nahi ke atas amar. Amar perintah Rasulullah SAW suruh ni ke fadilat besar sebagainya, tetapi Nabi larang daripada sekian. Bahkan Nabi suruh tidur dulu sebagainya. Kalau dia kata mengantuk sangat, kan, nanti kalau tidak dia datang dalam keadaan kejap ingat ni berapa rakaat lah, dia sembahyang 10 rakaat tak pasal subuh tu, kan, ataupun sujud tak bangun-bangun. Orang ingat mati dah sujud, kan, ni tak bangun-bangun dia sujud mati ke? Ni masalah dari Islam. Tak disuruh macam tu. Tu sebab kenapa Allah Ta'ala kata idza faraqta fansab, muka surat 596 kat bahagian atas tu, perenggan yang ke-3. Pasal actually benda ni berlaku pasal kadang-kadang ada orang kita diingat bahawa Islam ni tuntut dia supaya tinggalkan apa semua urusan. Tak, apa urusan anda uruskan dulu. Tapi bukanlah main game. Itu kurang ajar lah pula, kan, main game ustaz sampai puas lepas tu bersolat. Itu bukan cara dia. Mana maksud dia bila kita benda macam tu kita tinggalkan, paksa diri kita tinggalkan daripada melalaikan kita daripada solat. Bukan habiskan masa, bukan yang lara tu tinggal, mana boleh. Ustaz, yang tu kan nanti kita kan nak kosong hati, kan? Jadi kena makan dulu. Tengok cerita dulu kot. Tak ada. Tak diajarkan macam tu, Benda-benda yang lara tidak digalakkan langsung. Bahkan suruh kita berhenti daripada perkara yang lara, perkara yang lalaikan. Tak ada masalah.
Kalau apa tu Nabi kata, apa yang kamu sempat, kamu solat. Apa kamu tak sempat, kalau kamu sempat satu, satulah. Tak sempat satu pun tak ada masalah, sembahyanglah masbuk pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah dia. Niat kita masalah dia. Niat kita tu dah menyebabkan kita dapat pahala. Keadaan menyekat kita. Tu problem kita sekarang masyarakat kita ni. Dia dikatakan kalau tak buat, tak usah buat langsung. Tak. Mana kalau tak dapat pun, niat kita dah menyebabkan kita dapat. Sincerity kita datang tadi untuk apa? Jemaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat dah. Bukannya macam tu. Ni kalau kita kata pergi, ni langgar larangan Nabi, nak dapat kebaikan mana? Nabi larang jangan gupah-gapah, jangan gupah lah. Buat dalam keadaan tenang, buat dalam keadaan apa, dalam keadaan tu keadaan betul. Bukannya dalam keadaan gupah-gapah, bukan berlari, bukan terkejar-kejar. Bukan dalam keadaan sakit perut, kan? Sakit perut nak pergi tandas, pergi tahan, tak kira aku khusyuk. Mana boleh? Itu bukan ajaran Islam. Pasal Nabi ajarkan ini adab dia menunaikan ibadat macam dalam Quran kata tadi, faraqta fansab. Bila kau dah selesai dari urusan kau, kepentingan patut kau buat, maka bangunlah. Macam ayat tadi kan, apa, fatabattal wa zikri rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebut namamu Tuhanmu, dan juga apa, tabattal ilaihi tabtila, kosongkan waktu kamu untuk dia sekosong-kosongnya. Tapi sebab setelah selesai urusan-urusan yang sepatut dibuat. So tak ada. Tapi televisyen bukan. Ulang balik televisyen bukan. Kan? Setelah makan benda-benda betul lah, benda yang betul. Yang kita kata berkerusingan, kita tandas dan sebagainya, itu datang dalil. Tak dibenarkan orang-orang yang apa tadaful akhbathain, yang sedang apa didesak oleh dua kotoran. Mana air apa kencing ataupun buang air, maka dia kena solat. Dia kena pergi tandas dulu, solat kemudian. So tak boleh dia nak apa kejar jemaah dan melanggar arahan larangan Nabi. Ataupun contoh macam orang yang makan benda berbau. Dan bersihkan mulut dululah. Jangan datang tak kira aku nak jemaah juga. Mana boleh, Nabi larang jangan masuk masjid dalam keadaan mulut kita berbau busuk kan? Gaul lah kan dan sebagainya. Nabi tak benarkan, jangan buatlah. Jadi larangan Nabi tadi didahulukan di atas apa? Di atas galakan atau perintah. Larangan tu kedepankan dahulu, Baik. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, wa Mujahid dan Mujahid wa Suddi. Beliau kata, wa tabattal ilaihi tabtila, dan apa bertabattal mana kosongkanlah kepadanya dengan sekosong-kosongnya, itu ai akhlis, mana ikhlaskanlah lahul ibadah, untuknya ibadat. Ikhlaskanlah untuknya ibadat. Ikhlaskanlah untuknya ibadat. Ikhlaskanlah untuknya ibadat. Wa qala Hasan, berkata Hasan al-Basri, ijtahid, bersungguh-sungguhlah, wa battil ilaihi nafsak, mana bersungguh-sungguhlah dan juga ikhlaskanlah atau kosongkanlah kepadanya diri engkau. Mana ikhlaskanlah dan juga bersungguh-sungguhlah dan juga kosongkanlah kepadanya diri engkau. Mana bagi khas memang waktu ni untuk Allah Ta'ala aja, tak ada yang lain kat situ. Jadi kosong tu sebab kadang-kadang bila masalah khusyuk solat dan sebagainya, benda-benda macam ni kadang orang terlupa. Dia kesibukan harian dia tadi kadang menyebabkan dia tak khusyuk. Dan dia sebenarnya nak khusyuk tadi dia kena kata bahawa ini memang khas untuk waktu aku dengan Allah Ta'ala. Maka kat situ apa yang terbaik. Dan ini bukan yang kita bincangkan, bukannya waktu timing solat harian fardu. Ini bincang tentang solat malam. Yang kena kita kosongkan waktu untuk Allah Ta'ala. Selesai kehidupan kita harian. Siang tadi dah pergi bawa kereta, pergi sini, belajar kerja, pergi pasar raya, beli barang dan sebagainya kan. Dan settle. Sekali malam ni kosong, bangunlah. Walau 2 rakaat. Walau 2 rakaat, bangunlah untuk kepada Allah Ta'ala. Yang ni al-inqita' ilal ibadah wa tark at-tazawuj. Itu apa itu, dan dia kata dia kata tadi qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, yuqalu lil 'abid, dikatakan pada abid, kepada seorang yang ahli ibadat ni, mutabattil, orang yang mutabattil. Mutabattil mana orang yang tu. Dan actually orang-orang Syiah ke apa, dia kata Fatimah al-Batul dan sebagainya, digunakan lafaz tersebut. Digunakan lafaz, tapi maksud dia yang mengosongkan diri untuk apa, untuk ibadat kepada Allah Taala. Dan daripadanya juga hadis yang diriwayatkan bahawa baginda melarang daripada tabattul. Tabattul maksudnya yang itu yakni inqita' ilal ibadah wa tarku tazawuj, yang itu memutuskan diri kepada ibadat, mana kosongkan daripada ibadat saja dan tinggalkan perkahwinan. Ini dalam Islam tak dibenarkan. Suluk Nabi SAW ada buat 10 hari dalam setahun, di mana Nabi akan i'tikaf dalam masjid. Tidak ada muamalah dengan orang ramai dan sebagainya. Hatta Aisyah kata berikan ni, Nabi ikat kain dia, syadda azrihi kan, dia izarihi, dia diikat kain dia. Maksudnya dia tak berhubung dengan isteri-isteri dia pun. Tapi suluk sufism ni macam ni tak. Actually nak kata suluk sufism tak ni pun. Bahkan mereka ni lebih kepada macam apa, rahib yang tinggalkan duduk monasteri kan, duduk dalam kawasan monasteri ke
Monastery Montessori apa? Oh, terbalik Monastery? Gereja kan? Tempatnya okey ya. Montessori apa? Yang budak-budak tadika. Apa hal nama Montessori dengan Monastery sama? Lebih kurang ke? Ya ke? Montessori. Ada bahasa apa? Oh, Italian. Kalau apa bahasa sebut tadi? Yang mula saya sebut tadi. Monastery atau apa? Tempat ni lah, tempat apa ibadat kan, macam temple dan sebagainya kan. Bahasa Itali tak? Mana tahu kau sama je. Ni dekat-dekat je kan. Okay, baik, tak apa. Anyway, kan pasal yang dimaksudkan hadis Nabi SAW tu, dan Nabi larang adalah masalah bila ada orang tu nak kasih diri dia kan. Nak kasih, tahu kasih? Nak potong kemaluan dia. Masa nak kosongkan. Mandulkan diri dia. Mana nak buang langsung apa di kemaluan dia supaya tak ada nafsu lagi. Ini actually Islam tak ada. Lah, ini lelaki yang mintanya, bukan perempuan yang minta. Yang lelaki, perempuan mana saya tahu macam mana. Ini lelaki cerita dia, cerita lelaki. Berkenaan dengan tajuk ni memang datang ada orang minta. Dan actually Nabi sendiri kan berhadapan dengan 3 orang sahabat. Yang kata seorang tu nak semayang, tak nak tidur, yang seorang tu nak puasa, tak nak buka, yang seorang tu kata tak nak kahwin dengan wanita. Nabi salahkan mereka, Nabi kata mereka salah. Maka Nabi tegur mereka dan Nabi betulkan pahaman mereka. Nabi kata, "Ama wallah, ada demi Allah, inni sunya aku la akhsyakum, adalah benar-benar orang paling takut di kalangan kamu ni, wa atqakum minallah, paling takwa di kalangan kamu ni kepada Allah Taala. Tapi walakin ni aqumu wa anam, aku bangun malam dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa tazawwaju nisa, dan aku berkahwin dengan wanita." Lepas tu Nabi sebut, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni", barang siapa tak suka sunahku, bukan golonganku. Tapi orang banyak duk sibuk tentang kahwin je. Hadis tu bukan tajuk kahwin. Hadis tajuk keseluruhan. Maksudnya kalau kita kosongkan kehidupan kita ibadat, bukan bermaksud kita tinggal tanggungjawab. Faham tak? Benda untuk ibadat tinggal tanggungjawab langsung. Berhulu lah, melampau. Jadi kita kata kat situ lah, baru kataan yang disebut kat sini oleh Ibn Jarir, dia kata orang yang abid dipanggil mutabatil, yang mengosongkan waktu sebenarnya, tapi diorang punya tu extend jauh. Maksud pengertian mereka buat tu lebih dahsyat lagi. Sampai daripada hadis yang diriwayatkan bahawa annahu, sungguhnya naha, bagi Nabi SAW melarang anit tabattuli, daripada tabattul. Yakni maksud tabattul yang dimaksudkan itu adalah al-inqita' ilal ibadah, mengosongkan, memutuskan diri kepada ibadat. Mana putus daripada semua benda kecuali ibadat saja. Elok ikut akal. Tapi wa tarkuz tazawuj, dan meninggalkan perkahwinan. Itu pun sama, salah. Mana dalam Islam tak ada. Bila kita kata kita bercakap tu adalah ibadat, kita jumpa jiran kita ibadat, sedekah kita perolehi dengan muamalah kita sebenarnya. Kita bersedekah, sedekah kita perolehi dengan muamalah kita. Apa kita pandang, apa kita dengar. Kalau duduk diam-diam dalam gua tu nak tengok apa? Kan duduk diam je gelap. Tak boleh. Dalam Islam tak ada ajar macam tu. Bahkan tidak perlu untuk seorang itu mencapai kerohanian yang tinggi melalui jalan yang kononnya, ya, alasan dia kata Nabi lalui, asal kita tak lalui. Nabi lalui, asal kita tak lalui. Jawapan dia adalah kerana Nabi SAW adalah Nabi. Kalau tidak nanti kan ada masalah. Sebab apa? Nabi lalui, antara yang Nabi lalui adalah Nabi dibelah jantungnya oleh malaikat untuk buang kotoran daripada syaitan. Kita jadi kira tu saya jumpa orang kalau nak bertapa juga, dia kata alasan dia apa Nabi lalui kita kena lalui. Saya kata besok tu pergi IJN lah, minta basuh dengan air zam-zam. Dapat pula petang tu doktor kapir kan, boleh pula kan bawa keluar jantung tu, bersihkan kalau betul nak buat lah. Saya kata tunggu giliran nak tu, kita buat kat sini, bersihkan jantung dengan air zam-zam. Nabi kena. So kita kata benda tu Nabi lalui sebab dia Nabi, dia adalah utusan Allah Ta'ala, dia perlu lalui perkara berkenaan. Kita tak perlu lalui, tak perlu nak pergi Isra' Mi'raj, tak perlu kita lalui untuk belah jantung, tak payah. Kita malai dengan apa Nabi beritahu kita buat, kita akan dapat cinta kepada Allah Ta'ala, maka ambil yang itu saja. Jangan kita melampau dan juga cari selain daripada apa yang diberikan oleh Nabi SAW. Faham Okay, baik. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Tuhan timur dan juga barat, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, fattakhidhu wakila, maka ambillah dia sebagai wakil, sebagai tempat pergantungan. Ai huwa, Allah Ta'ala ni al-malik, dia adalah pemilik, raja, al-mutasarrif, yang memperlakukan, fil masyariqi wal magharibi, yang buat segala benda, segala apa yang dekat timur, dekat barat tu, apa kita nampak semua sekali Allah Ta'ala yang memperlakukan suka hati apa yang dia nak buat. Alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan melainkan dia. Wa kama
afradtahu bil ibadati fa afridhu bit tawakkuli. Dan oleh kerana kamu dah tunggalkan dia, afradtahu, kamu tunggalkan dia bil ibadati, dalam ibadat, fa afridhu, maka tunggalkanlah dia juga bit tawakkuli, dalam masalah tawakal, penyerahan diri. Masalah Allah Taala Tuhan timur dan barat, dia Tuhan meninggikan dia, maka ambillah dia sebagai apa? Sebagai wakil kamu, sebagai tempat untuk kamu bertawakal. Kerana macam mana kamu dia kata kat sini, macam mana kamu mengesakan dia, mentunggalkan dia. Fard ni satu. Okey. Macam kata farid, maksud dia tunggal, bukan fardu, dal, bukan dad. Dal. Kalau fardu faradha maksud dia wajib. Fardun, al-fardus samad, dan al-fard maksud dia satu, tunggal. Tak ada yang lain. Tu kadang ada orang letak nama anak dia Farid, tak dapat dah anak lelaki lain. Anak tu seorang je. Tu jadi kes juga kan. Okey, jadi tu fa afridhu, maka tunggalkanlah diri untuk tawakal. Pasal tak boleh kita sembah dia penyembahan serah diri pada yang lain, tak boleh. Di sini antara dalil yang menunjukkan bahawa memang kita kata dalam tauhid kepada Allah Taala kena dua aspek. Mana kita kata Allah Taala Tuhan untuk kita sembah, tapi pergantungan pun pada dia juga. Tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita sebut dalam Fatihah tu, meaning yang sama. Dia uluhiyah dengan rububiyah. Dia bukan hanya setakat Allah Taala ni tempat kita menyembah atau kepada dia penyembahan yang layak, tapi dia juga tempat kita kena bergantung. Jangan kita sembah dia. Kan dia Tuhan, tak ada Tuhan lain. Tapi nak minta tolong, ini pun boleh juga. Ini pun boleh juga. Kayu kokak boleh juga, kan? Kayu ni boleh juga, tulang buntat ular boleh juga. Tak boleh. Haram. Pasal dalam ayat ni memang diberikan satu garis panduan yang cukup detail, pendek tapi padat. Itu macam mana kamu tunggalkan dia, macam Ibnu Katsir kata, sebagaimana kamu tunggalkan dia dalam ibadat, maka tunggalkanlah dia juga dalam apa? Bertawakal. Fattakhidhu wakila, ambillah dia sebagai wakil. Kama qala fil ayatil ukhra, macam Allah Taala firman dalam ayat yang lain, dalam surah Hud ayat 1 2 3, Allah Taala nyatakan fa'budhu wa tawakkal alaihi. Sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan bertawakal kepada Allah Ta'ala ni kita kata hanya berlaku bila seorang tu faham segala apa yang akan berubah hanya dengan apa? Izin Allah Ta'ala. Then only orang tu akan boleh bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia sangka Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala boleh ubah, tapi ada orang lain boleh ubah. Masalah. Dia takkan bergantung Allah Ta'ala saja. Dia akan pandang di samping Allah ada lain. Itu jadi kes pergi kubur wali, kan? Nak pergi buat benda kembukan, tu kes ni lah. Macam kita kata bertawakal, bergantung Allah Ta'ala dalam perkara ni. Sembah dia sembah. Dia. Tapi tawakal juga pada dia juga. Untuk segala perubahan sebagai nasib kita, pada dia saja. Bab qadar lah. Bab qadar. Pasal itu kenapa kita kata benda ni penting. Itu digandingkan. Bahkan Ibnu Qayyim kata dalam kitab beliau, dia kata Malaysia Salikin, dia kata apa? Keputusan segala ibadat yang kita buat harian kita, yang kita buat seharian ni, keputusan dia kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana nak wujudkan dua sifat pada diri kita ni. Pertama, hanya Allah Ta'ala kita sembah. Kedua, hanya Allah Ta'ala tempat pergantungan kita. Kita minta tolong hanya dia saja, tidak pada yang lain. Kalau nampak kita anak kita nakal, degil, tak nak cakap, jangan pergi lompat pada jumpa ustaz. Pasal ustaz tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Pasal hati manusia berada dia menjadi Ar-Rahman. Dia bolak-balikkan macam dia nak. Kalau kita nak dia baik keadaan dia, maka doa pada Allah Ta'ala. Jangan kita try lah ambil air jampi, minta momo jampi, ustaz jampi, simbah muka dia untuk dia baik. Takkan jadi. Pasal di situ yang kita kata kedudukan tawakal tadi. Kita tahu hanya Allah Ta'ala boleh mengubah segala benda berkenaan, bukan yang lain. Walaupun kita tapi walau asbab sekalipun. Pasal benda ni lebih lagi benda yang Allah Ta'ala dia bersendirian pegang benda berkenaan. Pasal dia kata muqallibal qulub tu antara sifat-sifat af'al dia. Yang kita kata benda tu hanya Allah Ta'ala kawal. Allah Ta'ala tak benar kalau siapa yang kawal, yang lain kawal. Allah Ta'ala yang muqallibal qulub, Nabi pun doa pun yang muqallibal qulub, Nabi sebut sifat berkenaan kepada Allah Ta'ala. Jelas Wa kaqaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya di kau kami sembah dan hanya di kau kami minta pertolongan. Wa ayatun katsira fi hadzal makna, dan ayat-ayat yang banyak lagi dalam makna yang sama macam ni. Fiha, dalamnya al-amru bil ifradil ibadah wa ta'ati lillah. Dan dalamnya ada penunggalan ibadat dan ketaatan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa takhsisihi, dan kekhususan Allah Ta'ala bit tawakkuli alaihi, untuk bertawakal kepadanya. Tak boleh beri pada yang lain. Tak boleh bergantung pada yang lain. Tu bila kita kata dia takkan timbul ayat. Kalau orang yang betul-betul ni, takkan timbul daripada mulut dia ayat macam apa? Kalaulah orang tu hidup lagi, kalaulah barang tu ada lagi, kalaulah Taman Sari ada, kalaulah sekian-sekian, takkan jadi. Takkan keluar ayat tu. Bagi siapa-siapa yang tahu berkenaan dengan tawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Mana boleh?
Pasal Allah Ta'ala hilangkan benda berkenaan tu milik dia. Pasal nak jadikan benda tu berlaku kan. Contoh macam apa? Apa patut berlaku? Apa patut bertukar? Dia kawal semua sekali. Tak boleh kita kata kalau tu. Buka kalau je. Macam dia kata, laula yaftahu amalan syaitan. Kalau ni akan buka amalan syaitan. Antaranya macam ni lah. Pasal lebih banyak manusia ni banyak bergantung pada benda yang manusia juga. Tu jadi kes bila hilang kan. Orang Melayu ni, kalau Taman Sari ada kan. Kalau hang tuah. Dia semua jadi kalau. Kenapa? Tahu tak? Kalau lah. Tak ada pasal manusia ni. Manusia, dia tak mentadbir alam. Hatta Nabi sendiri pun tak mentadbir alam ini. Itu sebab kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bila Rasulullah wafat, kan Umar marah. Umar pegang pedang, dia tunggu. Dia kata, siapa kata Nabi wafat, aku pancung kepala dia. Nabi pergi, dia kata munajat pada Allah Ta'ala. Macam mana Musa pergi munajat sekejap, Nabi balik-balik. Ni kata-kata siapa? Kata-kata Umar. Dia marah. Tapi lepas tu Abu Bakar suruh dia diam. Dia tak nak tu. Dia tak nak diam. Last sekali Abu Bakar baca. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad ni kan utusan Allah Ta'ala. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelum dia rasul. Okey, afa imma ta'uqutilan qalatum ala aqabikum, adakah kalau dia mati atau dibunuh, kamu akan berpatah balik pada pendirian kamu. Pasal dia sebelum tu dia kata apa? Man kana ya'budullah fa in kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sungguh Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa menyembah Allah Taala, fa inna Allaha hayyun la yamut, Allah Taala hidup tak mati-mati. Tu beza dia. Maksudnya dia apa yang Abu Bakar sebut ketika tu dan dibaca Al-Quran berkenaan, Umar kata seolah-olah aku baru dengar ayat Quran tu baru hari tu aku dengar. Pasal dia tak jangka benda berkenaan boleh ni akan ni sayang sangat pada Rasulullah SAW, dia ingat takkan mati. Kita kata pentadbiran alam ni tak bergantung pada seorang nabi ataupun seorang wali. Bahkan nak mati lah orang tu, apa benda kaitan dia? Tak ada kalau lah wali tu hidup lagi pasti dia menjatuhkan kapal Perancis tu. Tak ada. Dalam Islam tak ada macam tak diajarkan kita. Mana kita belajar hidup kita, mati kita di bawah kawalan Allah Ta'ala. Nak mati. Duduk mana pun kita akan mati. Tidak dengan senjata orang, tidak dengan benda sekian, jatuh motor pun dia mati. Kan? Kadang-kadang kita kata benda ni kena kanser tak mati-mati pun ada. Ada orang kena kanser tak mati. Ada orang tak kena kanser mati. Faham tak? Mana benda tu tak ada sebab. Asbab tadi tak ada. Kalau lah tak kena kanser, kalau dia tak makan ayam goreng, tak ada kalau-kalau. Pasal Allah Ta'ala adalah tempat pergantungan seluruh makhluknya. Apa nak jadi berlaku dengan sebab apa? Dia izinkan. Untuk ujian kita, untuk kesedaran kita, untuk iktibar orang lain. Tapi untuk kita kata benda tu tidak menjadi kesalahan. Penyebab je lah. Natijah, tapi tak boleh kesan apa-apa. Maksudnya kalau orang tak nak mati, kan orang tak nak mati dengan cara lain. Tak ada keluar, kalau dia tak naik motor, tak ada mati. Mana ada? Nak mati ni entah depan rumah, tiba-tiba kapal terbang, sepihkan terbang, boleh jatuh atas kepala dia. Ini saya cerita ada orang kan, saya kenal. Orang ni kerja RTM. Dia datang Yaman dulu, saya temankan dia waktu PM datang ke Yaman. Rupanya diorang kan kat televisyen kita nampak pukul berapa pagi, kan pukul 6 pagi, semalam PM telah jumpa orang sekian. Siapa yang ulang alik hantar gambar? Tahu siapa? Diorang lah. Dia ada kru dia khas. Lepas dia tangkap kan. PM jumpa orang ni, PM jumpa orang tu, PM jumpa sekian, kan. Dia ambil video tu, dia edit. Dia macam editing video kan, beta tape tu. Dia edit time tu juga. Lepas dia edit, dia pergi dekat cari tempat satellite daripada Yaman tu. Actually untuk 1 minit berapa dia mahal gila benda tu. Berapa pakai dolar lah bayar. Okey, dia tembak daripada sana tembak ke Malaysia pakai satellite. Saya pergi teman kawan tu pukul 3 pagi. Pukul 12 pagi kan. Pergi awal ni, pergi tengah malam. Mana pukul 3 pagi sekali teman dengan dia. Kawasan tu penuh tentera. Dia pening kepala lah budak ni siapa? Dia teman aku, translator aku dia kata. Masa saya translate lah pukul berapa nak sekian kan. Apa tu buat. Dia kan beritahu lah timing pukul berapa nak pakai kan. RTM dah bagi pada diorang. So kita masuk pergi teman dengan dia. Jadi abang tu saya jumpa. Dia ni cerita dia, saya pergi mengajar dekat RTM tu. Dia teman kawan saya punya kelas lah, saya gantikan. Lepas tu saya jumpa dia. Lama kan, jumpa kat Yaman, jumpa kat Malaysia. Oh kenapa sihat ke bla bla gitu, dia ajak minum kat. 2 minggu lepas saya jumpa tu, jadi saya dapat SMS. SMS tu bunyi, saya anak kepada arwah sekian, saya nak beritahu bapa saya telah meninggal dunia pada hari sekian ni tu. Saya macam terkejut. Dia kata macam benar. Lepas tu orang cerita lah, tahu tak dia meninggal sini? Ni Jalan Raya kat Putrajaya. Kan Putrajaya jalan besar kan? Cerita dia. Ni Jalan Raya. Dia duduk. Ada kereta daripada arah depan, entah pak makwa tu ke belaki bini ke, dia macam bergaduh-gaduh dan sebagainya. Diorang datang di arah sana,
Dia parking sini ni. Dia parking sebelah dia. Ni dua-dua mati. Dia duduk dengan kita dengan seorang polis. Apa dia bincang tak tahu lah. Tapi cerita duduk situ. Kereta tu datang. Kereta tu jadi terbalik. Empat kereta dia orang. Empat bukannya langgar depan. Langgar dah tak ada masalah lagi. Kereta tu datang naik atas. Gitu. Mana dari depan? Punya banyak tempat kat dunia ni kau nak lepak. Kat situ dia jatuh. Kan? Itu dia kata. Saya jumpa dia memang kita terkejut lah. Anak dia bagi mesej macam tu lah. Saya tak sempat pergi tengok pun. Mau cerita dia meninggal macam tu. Cara dia. Kita kata nak pusing mana pun nak meninggal. Tak ada cerita. Pasal tu sebab kenapa tajuk Lau. Nak serah diri bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Pasal kita tahu dia yang menjaga kita ni adalah dia. Yang beri perlindungan, pertahanan. Dia pelihara kita dan pemeliharaan dan sebagainya. Hanya dia. Tak ada yang lain. Sebab kenapa kalau orang yang kurang belajar berkenaan qadar ni, dia tak faham tajuk ni. Dia kata, kalau tu keluar lagi. Tak boleh keluar kalau. Pasal tu je sebab kes yang bila saya nak tegur orang yang suka air jampi-jampi ni kan. Dia kata tak salah ustaz, benda boleh. Saya kata kalau matilah tukang jampi tu, patut ada berlaku masalah yang sama. Mulut awak akan cakap apa, saya kata. Kalau lah orang tu hidup lagi. Betul tak saya kata? Rosaklah. Maksud kat situ penyerahan kita bukan pada Allah Ta'ala. Ibadat kita pada Allah. Penyerahan kita tidak pada dia. Tu kena faham. Pasal tu sebab Ibn Katsir kata, banyak dia kata dalam ayat Quran, ayat-ayat yang menyuruh untuk menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadat dan taat pada dia. Dan juga apa? Mengkhususkan Allah Ta'ala untuk apa? Bertawakal kepadanya. Tak boleh. Pasal banyak orang dalam bab apa? Bab ibadat, okey menang. Kan umrah selang sebulan. Kan 3 bulan sekali ke, setahun 5 kali ke dia pergi, tak ada hal. Tapi bab penyerahan, tidak siap. Gantung gambar ini, gantung rajah ini, beli kain Kaabah, beli kayu ini, habislah. Pergantungan ibadat ada, pergantungan tidak ada. Sebab Allah Ta'ala suruh kita buat benda tu dua-dua sekali, bukan satu saja, dua-dua dia nak. Kalau tak percaya, buat apa bergantung? Tu cerita dia. Kalau tak percaya, tak usah gantung. Banyak lagi lain. Bagi duit tadi. Pada contohnya ada anak saudara kita lagi belajar, kita bagi dia pakai beli buku dia pakai. Atau ada budak hafal Quran ke, kita bagi benda dia untuk beli barang dia pakai. Jaya daging dia hafal Quran, kita dapat pahala lagi besar. Better daripada kita bagi pada benda macam tu. Yang beli-beli tak ada guna, saja suka-suka. Buat apa? Mana di Islam ni kita bazirkan duit kita dengan suka-suka. Setiap duit kita tu adalah aset kita masuk syurga. Mungkin walau 10 sen. Datang kita zaburkan pada Allah saja je. Saya tak suka pun judi ni. Saja je saya masukkan duit kat sini. Tak menang pun tak apa. Saja beli nombor ekor. Ini sama lah. Benda ni mengajak pada syirik. Kenapa buat? Walau yang datang jual pakai serban jubah pun walau. Tapi orang kita ada masalah sikit. Dia tak boleh terima benda ni. Dah pakai serban jubah duduk Mekah. Takkan sesat lagi kot. Ni ada kes yang dengar sekarang ni dekat Shah Alam ke mana. Dia jual air zam-zam celup janggut Nabi. Siapa dengar? Ada siapa dengar? Itu cerita lah. Dia ada lah salah silah dia. Air zam-zam celup janggut Nabi dia jual. Okey, katakanlah dah habis. Dikatakan orang minum baik. Pak, satu hari kan? Bekalan habis, janggut tu hilang. Okay. Tak hal. Lepas tu orang tu datang. Ustaz ada jual lagi tak? Minta maaf makcik, tak habis dah. Dalam hati makcik tu apa? Kalaulah janggut tu ada lagi dan juga. Betul tak? Allah Ta'ala mana? Soalan pertama kita tanya dari diri kita, di mana Allah dan kehidupan orang berkenaan? Ustaz tu sesatkan orang. Kalau sebut nama nanti kan orang tahu. Dekat lah, tapi cerita dia ni. Cerita dia. Celup janggut Nabi. Celup janggut sendiri pun tak apa. Salah dia. Apa saja celup janggut Nabi? Yelah kita kata soalan dia macam ni. Ada orang cakap dengan saya, dia kata, kalau betul macam ni Ustaz, iman itu janggut Nabi. Saya kata, pertama macam ni. Macam soalan akak, betul ke tidak? Okay, fine. Katakanlah betul sekali janggut Nabi sekalipun. Para sahabat lupa nak buat macam tu. Kan saya kata, para sahabat lupa. Diorang pernah kena dulu taun amwas, taun. Penyakit di Syam. Yang mati para sahabat yang besar ramai. Umar nak masuk dalam, diorang tak bagi. Lepas tu ada kata bila Umar tak masuk kan, diorang kata, Umar kau lari dari takdir ke? Dia kata, lari dari qadar ke? Ni dah takut mati ke? Sampai dia kata, aku lari dari qadar Allah kepada qadar Allah. Dua-dua ni, qadar Allah, lapar dan kenyang, dua-dua qadar Allah. Ada orang tak makan-makan, dia kenyang. Ada orang makan tak kena kenyang. Kan? Jadi Allah Ta'ala tentukan. So kita lari, kalau kita lapar, itu qadar Allah, pergilah pada qadar yang satu lagi. Itu kenyang, ambil lah makanan tu masuk mulut. Kenyang tak kenyang, tunggu dulu. Kan? Kena buat dulu sebab. Sekarang ni, yang kata celup, air celup janggut ni, benda-benda ni kita kata, para sahabat dulu, kalau diorang lagi dekat dengan Nabi SAW, diorang lupa nak buat, saya kata. Tak lupa janggut Nabi, diorang tahu siapa pegang janggut Nabi.
Uban berapa helai, dia orang tahu berapa helai. Sekarang ni dia orang lupa nak ambil. Dia orang lupa nak buat. Kan contoh campak janggut Nabi dekat Syam tu, celupkan dekat air telaga dia orang terus sihat semua sekali. Kenapa dia orang tak buat benda tu, saya kata? Pakcik tu diam. Dia tanya soalan tu, duduk tangan dia sini. Dia berdiri kan. Saya duduk jauh. Saya kata tak dengar tu Haji, datang dekat sikit. Dia tanya soalan lah. Dia kata kalau betul. Pertama saya kata betul ke tidak. Okay, dia kata kalau betul Ustaz boleh ke? Saya kata tak boleh juga. Sebab apa? Para sahabat tak buat benda tu. Di Madinah pun bila berlaku kematian banyak dan sebagainya, pun para sahabat tak resolve kepada siapa ada janggut Nabi hari tu kita celup dalam air. Dia orang tak cari, kenapa kita cari? Soalan simple je. Tu yang masalah kita sekarang ni. Tu sebab kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata, dan dia kenapa orang-orang sufi menyampahkan dia. Sebab dia kata apa? Islam itu adalah Quran, Sunnah, dan apa yang difahami oleh para sahabat. Faham tak? Quran Sunnah saja orang akan ambil. Ni Nabi benarkan jampi air, stop situ. Tengok dia orang punya praktikal. Macam kita jampi air kan, ada jampi air Ustaz, kan Nabi benarkan jampi air, betul? Baca sambungan dia. Sambungan dia ke para sahabat yang jampi tadi jadi buka klinik. Kan jampi air, orang sembuh daripada bisa, dia buka klinik. Tinggalkan kerja lain, buka satu booth dekat tepi Masjid Nabawi. Sakit apa? Auzubillah minasyaitanirrajim. Benda lawak, tapi benda tu adalah benda serius. Lawak. Kita cakap lawak, benda lawak kelakar. Tapi benda ni serius. Pasal apa? Orang tu tak sepatutnya buat benda berkenaan. Pasal dia sepatutnya tahu bahawa cara para sahabat faham itu kena kedepankan dahulu sebelum yang lain. Kalau kefahaman para sahabat kita tinggalkan, apa tinggal Islam itu? Kan semua orang datang kan yang tak faham faham bahasa huam pun terjemah ke Quran, terjemah hadis Nabi Sukati. Mana boleh? Pasal fahaman bahasa Arab tidak dikedepankan ke atas fahaman syarak. Kalimah-kalimah hadis dan Al-Quran bahasa Arab, betul. Tetapi apa? Dalam menterjemahkan pengertian dia, diorang ada pengertian syarak, bukan pengertian bahasa. Meaning. Jadi kita kata para sahabat tak faham macam diorang faham. Sebab kita kata janggut Nabi tu, okey betul, Nabi ni berkat hidup mati. Tapi masalahnya diorang lupa nak buat benda tu. Tak ada kata, siapa ada janggut Nabi kita selamatkan orang-orang di sana. Tak ada diorang buat benda berkenaan. Kenapa kita buat? Simple je soalan dia. Kenapa kita buat? Abdullah bin Ubay minta jubah Nabi. Nabi kata tak selamatkan dia pun. Dia minta nak mati tu, nak minta jubah Nabi supaya balut badan dia. Nabi tak bagi. Tapi takkan beri manfaat pada dia sebenarnya. Itu keadaan dia, bukannya benda tadi menyebabkan macam tu. Itu je kita kena perhatikan balik. Salah faham. Manhaj salah. Itu manhaj kita kata. Tata cara, bukannya benda ni benda biasa. Banyak orang salah faham bab ni. Dia kata Islam ni boleh masuk semua benda. Tak, ada benda ni. Ya, itu kita kata pengabdian diri pada Allah Taala satu benda. Sembah hanya dia satu benda. Tapi masalah apa? Pergantungan anda pada siapa? Itu cek balik. Pergantungan manusia ni ada pergantungan bukan pada Allah Taala, tapi pada benda ni lain. Dia pada benda ni lah. Cincin itulah. Kan cincin ni kan. Cincin ni orang tu kata kalau boleh pakai laki dia ada. Bukannya laki. Ini bertuah. Power, ada aura dan sebagainya. Macam-macam. Mengarut je. Kan kita kan ada qadar Allah Taala ke atas kita. Tu yang kita terangkan itu kan berkenaan dengan apa masalah apa aura dan sebagainya. Kita kata apa? Dalam Islam kita ada qadar. Allah Taala mendahului segala-galanya. So apa kita nak harap, nak doa, minta pada Allah Taala, bergantung pada dia semata-mata, bukan pada yang lain. Dan kita redha dengan apa dia beri pada kita. Minta kebaikan, apa dia bagi tetap redha. Itu cara kita ni hamba. Ni kita jadi macam tuan lah, pegang kunci kan. Kita macam cerita macam Aladdin. Mentang-mentang dia pegang apa? Lampu gosok tu kan. Jin tu kena ikut cakap dia. Sekarang kita nak pegang Allah Taala macam tu ke? Aku tahu satu benda yang kalau tu aku pegang Allah Taala kena dengar cakap aku. Kita ni hamba ke Tuhan? Kita ni hamba kan? Redha je lah. Ni pegang kabut macam ada orang kata, tapi ustaz ni ikhtiar. Setiap ikhtiar boleh, tapi bukan di luar daripada batasan syarak. Bukan luar batasan syarak. Mana pergantungan pada Allah Taala itu nombor satu, bukannya nombor dua. Gantung dengan Allah Taala dulu. Benda lain Allah Taala nak selamatkan kita dengan orang jampi kan dekat kita. Ya Allah selamatkanlah anak aku. Datang ada orang tu dia pegang anak kita, bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Fatihah kan sembuh. Itu cara Allah Taala utuskan bantuan tadi. Untuk kita sendiri datang cari siapa boleh jampikan, tidak sekali-kali. Allah Taala nak hantar jin setan pun datang dia angkat, dia akan berhantar. Macam kisah macam Abu Hurairah untuk belajar berkenaan dengan baca Ayatul Kursi, tak diganggu oleh syaitan. Allah Taala hantar syaitan untuk ajar dia. Faham tak? Tapi benda tu Nabi clarify dengan Nabi lah. Bukan dia pandai-pandai sendiri. Aku rasa benda betul-betul. Nabi clarify. Nabi kata sadaqaka wa huwa kadzub. Dia cakap betul pada engkau sedangkan dia pembohong besar. Itu syaitan datang untuk kacau engkau. Dia kata, mana untuk mengajarkan dia amalan berkenaan. Dan Nabi terlibat sama. Bukan Nabi tak terlibat. Nabi terlibat sama. Ia dalam mengiyakan atau menidakkan. Dan apa yang Nabi cakap?
Nabi tanya apa jadi? Orang kata menteri aku tangkap, aku lepaskan balik, dia lapar, dia anak-anak tak makan. Nabi kata malangkan dia datang balik. Nabi kata malangkan dia datang balik. Datang. Tangkap kali kedua. Lepas tu lepaskan balik. Lepas tu Nabi kata apa kawan kau buat malam tadi? Nabi tahu. Dia kata ya Rasulullah, dia sikit aku lepaskan juga. Nabi kata dia bohong, nanti dia datang balik. Dia naik, dia kata nak lepaskan. Ketika itu dia bercakap. Sebelum dia jumpa Nabi, dia cerita apa yang diajarkan oleh yang ditangkap. Dia ingatkan manusia, bukan manusia. Syaitan datang kacau dia, menjaga. Curi batu mal ni. Nak curi tamar sedekah. Dia pasal dia menzahirkan diri dia. Mereka kalau itu sebab saya kata yang tajuk kita kata tak nampak jin ni, kita kata kalau benda tu nak datang lintas kat sini, jin tu tikus datang kacau kita, semua nampak, tak ada hal. Tapi kalau saya nampak, tuan-tuan tak nampak, saya masalah. Kita cacat. Tahu cacat? Orang tak nampak dia nampak. Cacat dia panggil. Faham Jadi ibadah, tawakal, dua perkara yang terlibat tadi. Dia dah berasal pada ayat Quran tadi. Faham? Baik, sambung hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna dayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول تعالى berfirman Allah Ta'ala amiran rasulahu bisabri ala ma yaquluhu man kadzabahu min sufaha'i qaumihi. Berfirman Allah Ta'ala amiran memerintahkan rasulahu rasulnya bisabri untuk bersabar alama yaquluhu ke atas apa yang dikatakan akannya oleh siapa? Oleh man kadzabahu, sesiapa yang mendustakan baginda, min sufaha'i qaumihi, daripada orang-orang yang bodoh di kalangan kaum baginda. Wa ayyahjurhum hajran jamila, dan dalam baginda SAW berkata hajara, memulaukan mereka dengan pulauan yang elok lah. Maksud dia bukannya macam kita cut off, tak. Maksud dia elakkan bercakap dengan dia dengan cara yang baik. Pasal dia actually kadang-kadang benda tu yang kita kata pasal dalam hadis Nabi kata dalam hadis yang sahih, la yahillu limri'in muslim, tak halal untuk seorang lelaki muslim, seorang yang muslim ni, an yahjura akhahu fawqa thalath, untuk memulaukan saudara lebih 3 hari. Mana kalau kita gaduh kawan kita ke dengan adik-beradik kita ke dengan siapa, hanya halal untuk kita tak cakap dengan dia 3 hari je. Lepas 3 hari kena start cakap balik. Dan lepas 3 hari masa muka toleh lain. Apa salah pula bagi salam, jumpa salam pun tak boleh ke? Bagilah salam, paling kurang pun assalamualaikum. Dan Nabi kata yang paling baik di antara mereka siapa yang mulakan salam. Yang mulakan salam dia the best lah. Yang dua-dua tengah bergaduh, tengah marah, seorang bagi salam, the first bagi salam tu is the best among the two. Yang terbaik di antara mereka berdua. Tapi yang tajuk dia memang tak halal untuk lebih dari 3 hari. Kalau kita marah mana pun tak boleh. Tapi dekat sini Allah Ta'ala suruh Rasulullah SAW, bila oleh kerana orang-orang yang musyrikin ni menyakiti baginda dengan macam-macam benda, cakap menipu lah, cakap sekian lah, cakap macam-macam, so sakit hati. So jadi cara dia Allah Ta'ala kata so sabar, sabar di atas apa yang mereka kata pada engkau wahai Muhammad, dan pulaukanlah mereka dengan pulauan yang elok. Mana cantik, orang tak perasan pun kena pulau. Maksudnya kita buat dengan keadaan tu. Ini untuk orang kafir. Untuk Muslim tadi tak ada pulauan yang elok. Kau pulaukan elok. Dia cakap gitu pun tak tahu. Agak je kot. Itu tak ada. Dan Islam tak ada. Tak ada suruh macam tu. Wa huwal ladzi la itaba ma'hu, itu yang pulauan elok ni adalah yang tidak ada celaan bersama-sama dengannya. Tak adalah kita pulaukan dia sambil mencela dia kena, sebab tak ada. Tak tahu je. Buat tinggalkan kosong. Jadi kadang-kadang memang kita dalam satu peringkat para anbiya disuruh berpaling dari kaum dia, ada. Memang kita kata dalam Islam ada satu peringkat para anbiya disuruh Allah suruh sudah berhenti daripada berdakwah, ada. Allah suruh tinggalkan mereka setelah berlaku satu keadaan
memang berlaku macam kisah macam ni. Tapi kita kata benda tu tunggu arahan Allah Taala. Kita tak ada arahan Allah Taala, kita ikut arahan Nabi. Nabi kata jangan putus asa, yang putus asa. Nabi kata bersabar. Nabi tak, ni yang Nabi sendiri kalau ikutkan sebenar, baginda sendiri tak nak tinggalkan kalau boleh. Tapi Allah Taala suruh tinggalkan. Pasal nak beri tumpuan kepada orang mukmin lebih banyak lagi. Kadang-kadang kita sibuk habiskan masa dengan orang yang tak ni, orang yang tak nak masuk Islam ke tak sekian, sibuk dengan orang itu, orang Islam ni habis kan, bercicir-cicir kan, ditinggal. Tak boleh. Pasal kita sebenarnya di Islam ni, kita jangan kejar satu benda, tinggal satu benda. Kita kena buat semua sekali. Dan dia tinggal semua sekali. Mana dia kena ambil benda berkenaan. Baik. Dia kata tadi, dia kata summa qala lahu mutawaidan lil kuffar. Kemudian Allah Taala pun lepas daripada kata Rasulullah suruh bersabar, Allah Taala berikan pada baginda, berfirman pada baginda, mutawaidan, memberikan janji. Menjadikan apa? Memberikan amaran, janji buruk, mutawaidan, menjadikan janji buruk li kuffari qaumi, bagi orang-orang kafir kaum baginda sallallahu alaihi wasallam, mutahaddidan, mengugut, dalam keadaan mengugut, wa huwal azimul ladzi la yaqumu li ghadabihi syai', dan dia adalah Allah Taala bila dia ugut ni, dia adalah yang maha agung yang tidak akan boleh bangun tegak bersama dengan kemarahan dia satu benda pun. Tak ada benda sebenarnya bila Allah Taala marah boleh gunung ganang hancur, berkecai. Kita manusianya Allah Taala murka pun sengih lagi. Bahaya sebenarnya. Kemurkaan Tuhan menjadikan alam ini. Dia nak tarik semua sekali daripada kita, dia tarik macam tu je. Tapi sering manusia tak faham. Tak nampak benda di sini. Dia kata, Allah Ta'ala kata apa? Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati. Dan biarkan aku dengan orang-orang yang mendustakan. Yang orang ni yang mendapat nikmat. Ulin na'mati. Aida'ni wal mukadzibina al mutrafin. Biarkanlah aku dengan orang yang mendustakan, yang tak percaya. Al-mutrafin, yang mewah, yang mewah hidup, wa ashab al-amwal, yang memiliki harta. Dalam tajuk ni bukan maksud di Islam tentang orang kaya. Pasal kebiasaannya manusia yang cukup semua ni dia payah nak taat. Yang tak cukup banyak ni kita ajar dia ikut. Yang banyak cukup ni dia payah sikit. Dia contoh tu kadang-kadang bila saya mengajar, saya kata dengan orang yang datang lepas saya kata, nak ajar cek duit saya tak boleh ajar. Saya tak boleh ajar orang cari duit jadi kaya, saya tak boleh ajar orang tu jadi terbang ke dan sebagainya. Kalau nak belajar supaya ikhlas diri pada Allah Ta'ala, saya boleh ajar. Maksudnya pasal untuk ikhlas diri Allah Ta'ala, tak kira siapa, orang tu kaya ke miskin, dia kena belajar untuk benda berkenaan. Dan kalau untuk belajar kaya, kita kena kaya dulu, nak ajar orang. Kan? Kita kena ajar orang tu, tapi bomoh tak apa kan. Dia tak kaya pun, dia bagi orang kaya tarik duit kan. Kalau boleh tarik sendiri, tak boleh. Pantang dia kata. Kena pantang, kena orang lain punya duit, baru boleh buat. Okay? Fa'innahum, kerana mereka ni ala ta'ati aqdaru min ghairihim. Kerana mereka ni orang-orang yang mempunyai harta yang banyak ni, ataupun mempunyai kemewahan ni, mereka untuk ketaatan ni lebih mampu banding orang lain. Pasal yang miskin tu dia akan payah, atau dia hamba ke tawanan perang ke, kita suruh dia, Allah perintahkan untuk buat satu benda, dia tersekat. Ataupun orang yang hidup susah dan sebagainya, bila datang perintah Allah Ta'ala, dia kesibuk dengan cari wang dan sebagainya, cari makan, tak sempat untuk kemampuan benda tadi. Tapi orang-orang yang mempunyai harta, kemewahan dan sebagainya, untuk mentaati Allah Ta'ala, dia tak ada alasan tidak. Macam kita kat Yayasan Taklim ni kan, bila kita buat kelas kan, pagi-pagi nampak ramai je orang datang juga. Yang bila ditanya orang datang, ada orang tanya saya, diorang tak sekolah ke? Kan? Tak kerja ke? Tak sekolah ke? Saya diam. Entah, kau tanya sendiri. Dia tanya aku. Kan? Contoh, benda kita kata, benda orang manusia ni, kita tahu kehidupan dia macam mana kan. Mana dia mampu datang, tak perlukan beli cek makan dan sebagainya, mungkin dah main saham goreng kaki kan. Ada orang tu main saham goreng kaki. Dia tak ada masalah. Tetapi dalam kemampuan dia tu, ada juga orang yang tak nak buat. Dia tak nak belajar, tak nak tahu. Sedangkan ruang masa dia banyak. Banyak sangat. Jadi Allah Ta'ala kenakan kepada orang ni. Pasal orang-orang yang dapat kenikmatan ni, mereka untuk ketaatan lebih mampu berbanding orang lain. Aqdar min ghairihim, berbanding orang lain. Wa hum, dan mereka ni yutalabuna minal huquqi bima laisa inda ghairihim. Dan mereka ni dituntut, dituntut minal huquq, daripada hak-hak bima laisa inda ghairihim, dengan apa yang tak ada pada orang lain. Contoh macam apa, orang lain ni hak-hak contoh macam orang miskin, apa nak tunaikan kan, masa dia pun tak ada kan, kerja kilang dan sebagainya kan, shift pagi petang. Actually tengok dia orang kerja sedian. Orang macam tu kadang-kadang masa dengan family tak ada. Ada orang separuh macam kerja taksi ke, mana ada masa nak suruh datang kelas, mana boleh kan. Tapi ada seorang tu, hamba Allah Ta'ala tu datang, dia bawa taksi. Dia datang hari Sabtu pagi, sebelum pergi bawa kereta, dia akan datang sini belajar. Lepas tu dia belah, baru dia keluar. Dia kelakar juga, ada yang jenis tu. Dia belajar, dia datang pagi-pagi tu datang pergi kelas tu.
Mungkin dia ada masa lebih sikit. Itu bukan kadang separuh tu lepas dah pencen, dah sekarang dia bawa taksi sebagai tambahan je. Untuk happy-happy. Kalau tak boleh. Dia tu rumah dia keras, takut jadi rosak otak dia tu. Jadi dia bawa kita taksi. Jadi orang-orang yang macam ni kita kata, maksud dia mereka ni daripada segi hak dituntut kat atas mereka ni lebih daripada orang lain lah. Pasal mereka ada, yang orang lain tak ada. Okay, jadi sebab Allah Ta'ala letakkan mereka dalam tajuk ni. Wa mahilhum qalila, mana dan tangguhkan mereka, beri ruang untuk mereka ni sikit. Ruwaida qalila ai sikit. Kama qala Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Luqman ayat 24. Yang Allah Ta'ala berikan penangguhan mereka ni, numatti'uhum qalilan, kami berikan nikmat kepada mereka ni sementara, sedikit. Thumma natarruhum ila azabin ghalis, kemudian kami akan heret mereka kepada azab yang berat, azab yang kasar. Okey, surah Luqman ayat 24. Walihada qala hahuna, dengan kerana ini Allah Ta'ala firman di sini, inna daina ankalam wajahima, sungguhnya di sisi kami ini ada ankal. Ankal itu apa? Quyud, ikatan-ikatan, rantai-rantai. Qala hu Ibn Abbas wa Ikrimah wa Qatadah wa ghairu wahid. Mana dia, bila Allah Ta'ala sebut macam ni, maksud dia bila dia sebut berkenaan dengan apa yang berlaku ada di dalam neraka. Dalam neraka ni ada ikatan-ikatan, kekangan-kekangan, rantai-rantai. Itu di antara janji buruk ataupun ugutan Allah Ta'ala. Kat dunia ni kita bebas kan, diberikan Allah Ta'ala macam-macam. Kalau nak bebas terus, maka patuh. Jika tidak, sampai di akhirat nanti, neraka, dan dalam neraka nanti Allah Ta'ala kata, kami ada miliki ankal, mana sekata kekangan-kekangan, tali-tali, ikatan-ikatan, yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan Qatadah lebih lain. Wa jahima, dan juga jahim, api yang menyala, itu sa'ir al-muttarimah, mana api yang membakar, marak membakar. Wa ta'aman dha ghussatin, dan makanan yang mempunyai ghussatin, berkata Ibn Abbas, yang syabbu fil halqi, mana dia yang mencairkan, yang membakar, makanan yang membakar itu, yang syabbu fil halqi fala yadkhulu wa la yakhruju, dia masuk dalam tekak kat kerongkong ni, tak keluar tak masuk. Makanan yang Allah Ta'ala bagi nanti kepada ahli neraka. Semua sekali lah sebenarnya. Tapi bila Allah Ta'ala beritahu pasal kebetulan ketika mana yang menentang Nabi, golongan itu kebanyakannya tu. Tapi kalau orang kata yang tak, itu sebab kenapa di antara golongan yang mampu ni, bila dia degil, kita faham. Kita ada kalau orang kata tak mampu kemudian degil, ada masalah. Itu yang datang dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata apa? Antara golongan yang tidak akan dipandang Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, tak akan dibersihkan, takkan Allah Ta'ala bercakap kepada mereka, antaranya adalah apa? Orang yang orang yang orang yang miskin, tapi sombong. Mana itu ada wujud makhluk macam ni ada. Mana dia tak ada hak untuk sombong sebenarnya, tapi sombong. Itu peliklah. Dia yang kaya-kaya ni. Pada zaman Nabi memang yang menentang Nabi adalah orang yang berkedudukan, bukan orang bawahan. Bahkan pengikut Nabi ni banyak orang-orang bawahan, orang pertengahan dan sebagainya. Yang orang atas tu dia semua dah ada. Bahkan dia tak rasa nak kena patuh orang lain. Tu paling payah mengajar orang pernah jadi CEO. Kalau pernah mengajar jadi CEO pun salah. Kita cakap macam ni, dia lari macam ni. Kita cakap macam ni, dia lari macam ni. Sampai sekali kita kata, sampai ada pernah saya tegur seorang, saya kata, takkanlah kita ni ikut sunnah Nabi SAW. Para sahabat tak faham, kita faham macam tu, saya kata. Kan? Mana kita belajar, tak ada, kita macam ni, ikut sunnah Nabi tapi tak ada langsung apa, takwa. Tak ada langsung warak. Tak warak langsung. Benda syubhah telan je. Syubhah tak apa, tak ada sekian. Syubhah dia kata. Dia bantai apa, ada separuh yang saya dengar tu, dia tanya saya, Ustaz, kalau sekiranya kita masak daging, pakai wine kan, wine tu evaporate dan sebagainya, boleh makan tak? Saya pandang muka, saya kata, nak kata baru belajar agama, tak juga kan, dah lama dah belajar. Saya pandang muka, saya kata, tengok ni, dan terang ni juga masalah je dia orang sini. Mari kita ajar dia, faham benda tadi kan, tak perlu timbul pun. Saya pandang muka dia, saya kata, kenapa nak ambil yang tu? Ustaz tanya lah, yang tu Ustaz jawab je, boleh tidak? ini aku raja, dia kata dia kena bagi orang macam ni, bagi Ustaz Ridwan ajar, dia puas hati lah. Dia datang dapat Ustaz baik, dia tahu saya, dia ingat saya garang, ada mana garang lagi sebenarnya. Dapat Ustaz Ridwan pun dah tahu cerita dia. Tapi cerita dia macam ni lah, bayangkan macam tu kan, tak ada warak, saya kata. Lepas tu dia kata makan kulit babi dan sebagainya. Saya kata, ya iyalah, dia kata babi haram makan je. Saya pandang muka dia, kata, para sahabat binatang buas tak pakai, yang kita ni babi kita ambil pasal, saya kata. Binatang buas kan, harimau, singa dan sebagainya, zaman para sahabat dahulu dipakai sebagai pelana kuda. Dipakai sebagai pelana kuda dan sebagainya. Para sahabat elakkan benda ni. Datang kita babi kita ambil. Tak nampak tak macam tak bijak, macam kurang pandai. Tak nak kata bodoh.
Tak, kurang pandai. Pasal benda ni kalau yang haram makan tak najis, para sahabat tinggal. Datang kita yang kata najis kita pakai. Apa hal? Yang binatang harimau tu kan, haram makan, sama haram makan je. Asal yang para sahabat elakkan pakai kulit dia? Mana benda tu datang kita dan nampak memang kita perasan bahawa orang-orang bukan Islam beria pakai kulit babi untuk penggunaan mereka. Yang kita pakai kulit babi juga pasal Tasya babi kaum dia tak baca. Tapi kita ni ikut sunnah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang tu dia tahu. Bab amal tak ikut para sahabat. Ini masalah ni. Jadi kita kata kadang-kadang ada macam nilah, ada sikit masalah. Kita kalau orang yang bawah ni kan, macam pakcik-pakcik masjid, kita marah dia kan. Kalau dia bukan ikut tarekat, ikut fahaman tertentu, kita ajar dia mudah tengah cakap. Macam imam masjid dekat Segambut tu. Saya sebut pada orang, kan orang biasa kalau pergi masjid-masjid mana kan dia suka baca alhamdulillah alamin, saya puji bagi Allah Taala Tuhan sekalian alam, hamdan hamidin, pujian orang muji, hamdan syakirin, pujian orang syukur, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, pujian orang yang mengingati, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, pujian yang mencukupi nikmat-nikmat Allah Taala, wa yukafi'u, dan memadai untuk tambahan. Seriously, mana ada benda Allah Taala beri pada kita, syukur kita cukup untuk memenuhi benda tadi. Wa in ta'udu ni'matallah, kalau kamu ni kira hitung nikmat Allah Taala, la tuhsuha, kamu takkan boleh hitung. Datang dalam selawat atau doa, awal doa tu, saya cek mana datang. Cek rupanya diamalkan ataupun disampaikan oleh guru tarekat Ahmadiyah. Sebenarnya benda tu dari tarikat punya. Jadi guru tu baca macam tu, puji Allah Taala, hamdan yuafi ni'amahu, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian hamdan yuafi sama yuafi wafa memadai untuk ni'amahu, nikmat Allah Taala, wa yukafi, dan mencukupi untuk tambahan nikmat Allah Taala. Seriously, mana ada? Ini satu lafaz oleh lafaz. Saya sebut sekali je, Pak Imam tu tinggal terus. Dia tinggalkan terus. Mana kalau dia baca alhamdulillah alamin wassalat, dia tinggalkan benda tu. Mana ya rabbana lakal hamdu kan itu ada dia sebut, wahai Tuhan kami lakal hamdu kama yang bagi, untuk pada engkau puji-pujian kama yang bagi sebagaimana yang harus, li jalali wajhika, bagi keagungan wajahmu, wa azim sultan, dan juga kebesaran kerajaanmu. Itu ada. Tapi yang hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nikmahu tu, di semua masjid amalkan. Tak tahu makna meaning apa, main baca je. Tapi bila kita sebut benda tu, ada orang dengar cakap, dia tinggal. Mudah. Pasal Pak Imam tu tak kaya. Kalau dia degil tu, la ilaha illallah, dia pusing kiri, dia pusing kanan, agaknya itu sebagainya. Yang macam saya ingat dulu, atau Ustaz Ridwan bentang tajuk tentang adat-adat amalan bukan Islam yang masih ada dalam Islam. Yang duduk lawan waktu lepas daripada program tu, dua orang pakcik tu, seorang tu datuk apa entah, seorang tu datuk apa entah. Tak tahu datuk apa, saya tahu nama dia apa. Tapi dia nak tipu, nak berdekak ni. Sedangkan kalau kita fikir balik kan, saya kata yang saya kata yang dua in the end saya cakap tu kan, yang tu aja ofensif sangat, dia defensif sangat, apa pasal? Saya kata kan tu aja bukan ahli pun dalam tajuk ni, sibuk kenapa saya kata. Pasal sebelah saya duduk tu kan, ada seorang ustaz daripada Masjid Ghufran tu, dia sebut salin nota. Saya bercakap kan, dia salin nota. Tak tahu salin untuk bantai balik ke, tak tahu, tapi dia diam je. Sampai last sekali Ghufran, lepas tu pakcik tu kata, ustaz jawablah tu. Ustaz pun diam. Pakcik lebih-lebih ni kenapa? Saya kata tu aja lebih-lebih ni kenapa, saya kata. Tu kadang-kadang manusia ni bila dah terlampau duduk atas, dia tak boleh turun. Dia kena tahu bahawa bila contoh macam kereta dia rosak, hantar pada mekanik. Mekanik tu kata apa? Mekanik tu SPM je. Atau tak lulus SPM langsung. Kan? Tak lulus SPM pun. Tapi dia pandai betulkan untuk kereta tu. So kita sebagai seorang yang hantar kereta, tak faham tentang kereta, kita hantar pada dia, kata bang, skru ni kena buang, ni kena ganti, minyak kena sekian. Kita cakap apa? Dia kita tanya isi jil dia apa? Awak sijil apa? Tanya, saya ada juruukur bahan punya ni, awak ada apa? Ada. Ataupun kita contoh elektrik kita rosak, pasang-pasang tak nyala. Dia lampu ni kalau rosak 3 je, mentol tu rosak, atau wiring payah, kadang nyala macam ni payah wiring, kecuali dia nampak meletup. Okay. Either mentol, or starter dia yang ada kan, or ada satu benda dalam tu, cok. Dia benda tu kan, main 4 segi petak tu. Macam belacan, bagi belacan kan. Yang barunya putih, tak warna coklat dah. Yang barunya tak tahu warna coklat dah. Ya, tapi kita kata benda tu. Jadi kita tak tahu benda, kita pandang. Asal ganti benda tu. Kita dah tahu bukan bidang kita, dia diam dah lah. Betul tak? Ataupun contoh macam benda lain, contoh macam kita komputer. Kita ni pindah bidang apa? Bidang berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Ni apa dah? Apa teori pendidikan dan sebagainya. Komputer tu dah betul kan tak reti. Datang orang tu betul kan, walaupun budak tak ada SPM kena sebagainya, tapi dia tahu tentang nak betul komputer tadi. So kita cakap apa?
Terima je lah. Pengalaman dia 20 tahun membetulkan komputer saja. Contohnya kan. Ada orang sijil tak ada tapi dia buat kerja bagus. So sekarang ni kita cakap apa? Angkat tangan je lah. Yang kata nak lawan juga pasal. Tapi dia tak ada doktorate. I ada PhD. Itu mula nak gerak kata bagi kat orang ni kan. Pasal bukan bidang kita. Bila Islam itu bukan bidang kita. So kita diamlah. Quran hadis belajar bahasa Arab huwa-hum. Tiba-tiba saya rasakan benda ni baik tapi apa salahnya? Itu kadang-kadang bila sekali saya bagi tu kan. Lepas tu kelakar dia Tuan Haji diorang tu dia kata lelaki ustaz punya hujah compelling dia kata. Memang meyakinkan. Tapi ustaz sana pun ada hujah juga. Tanya ajar. Saya tahu apa hujah diorang. Hujah diorang kalau baik apa salahnya, betul tak? Dia angguk kepala. Saya kata Tuan Haji, qala Allah wa Rasulullah, kalau baik apa salahnya? Macam mana boleh sama saya kata? Dia diam. Tak boleh lah. Saya kata be fair lah saya kata. Saya bukan nak ni tapi berlaku adil saya kata. Betul tak? Dia diam lah. Tapi cerita dia bukan ahli pun. Nak bahas benda bukan ahli tapi nak bercakap juga. Jadi tu kenapa dalam zaman Nabi dahulu yang lawan mula-mula kumpulan bukan orang bawahan. Orang yang atas. Pembesar Quraisy dan sebagainya. Tu Allah Taala sebut kat sini pasal mereka ni yang Nabi sedang dakwah yang mereka tak nak dengar, orang-orang ni lah. Jadi kata apa? Wa ta'aman dza ghussatin, dan makanan yang dza ghussatin itu yang syabu dia masuk dalam halq fil halq fala yadkhul wala yakhruj. Dia masuk tak keluar tak masuk tak ni. Lekat kat situ. Zakum lah. Dia berduri dza ghussatin. Yang ada daruri dia lekat tu, dia makan-makan lekat kat halqum dia. Dia actually pernah kena sangkut tulang ikan dekat tekak. Dia actually kalau kat Malaysia ni kalau tulang dia macam ni, tulang yang paling bahaya tulang tajam dua arah. Dia dua-dua arah tajam. Memang payah. Kita telan pun sakit, kita luih pun sakit. Mana kita buat sini, dia masuk dalam. Kita sini tekan di bawah. Tak tahu. Dia sebenarnya macam tu benda. Sebenarnya kalau kita diam, kalau benda diam, jangan panik, diam. Dia keluar balik. Tapi kita panik, kita ngelupur kan. Dia lagi masuk sebenarnya. Kita punya kotot, tekak kita tekan dia masuk dalam. Dia tak kena ikan Sungai Nil. Ikan Sungai Nil tu tajam, dia duri dia tu. Dia punya dia tulang tu, tajam dua arah. Dia cucuk sini. Lalu diam, kita diam, boleh keluar. Dia keluar, pasal badan kita sini automatik. Kita kena apa benda pun, dia akan keluarkan. Tapi jangan gelupur lah. Menggelupur, guling-guling, memang tak akan keluar. Dia kata apa? Sambung. Dia kata, wa'azaban alima, dan Allah kata kami dia ada azab yang pedih. Bila benda ni akan dilihat? Yauma tarjuful ardu wal jibal. Hari di mana bergoncang, itu bumi dan juga gunung ganang. Ai tuzalzilu. Tuzalzilu mana? Bergegar, bergoncang. Wa kantil jibalu kasiban mahila. Dan menjadi gunung tadi seperti apa? Kasib, seperti longgokan pasir. Longgokan pasir mahila yang dia pergi hilang sikit. Macam kita kata longgok pasir, datang angin tiup hilang mahil. Dia kata tasiru kakasbanil ramli, menjadi gunung ganang yang keras tu, yang kita nampak keras tu, dia akan menjadi seperti timbunan-timbunan pasir. Ba'da makan hijaratis samma, setelah mana asalnya dia gunung ganang tu asalnya dia bukit yang keras, batu yang pejal. Tapi bila datang hari kiamat nanti bergoncang, batu tu akan hancur sampai ke dia menjadi seperti apa? Pasir, longgokan pasir saja. Summa innaha tunsafu nasfa. Kemudian dia akan diratakan dengan satu rataan. Fala yabqa minha syai' illa dhahaba. Maka tiada kekal padanya sesuatu pun akan semua hilang sekali. Semua sekali akan hilang. Pasal pada hari kiamat nanti mahsyar nanti akan rata. So gunung ganang ni tak akan ada yang naik satu pun. Tak akan ada satu pun yang naik. Mana semua akan rata, serata-ratanya. Dia kata hatta tasirul ardu qa'an safsafa, sehingga jadilah bumi ini seperti satu padang pasir yang luas, yang kosong, tak ada bukit langsung. Pernah tengok kawasan tak ada bukit langsung? Tak nak Kalau siapa nak tengok pergi ke Sudan. Pergi Sudan, tahu. Kalau ada bangunan nampaklah bangunan, tapi kalau kau rata serata-ratanya. Rata. Sampai dia orang kat sana dekat belah Khartoum tu ada satu je bukit, Jabal Aulia. Kat situlah tempat ada budak-budak pergi kelah dan sebagainya kan. Satu tu je. Lain tak ada rata. Jangan macam tu rata. Memang kita kata macam jadi sampaikan kat sana dulu, kita berjalan jauh-jauh kan. Kat Malaysia ni kita jalan rasa jauh dah kan. Kat sana berjalan jauh kita tak rasa jauh. Sebab dah rata. Kita nampak ada tempat kita nak pergi, tapi sebenarnya jauh tau. Kita jalan kan. Jauh gila. Pergi makan kawan dan sebagainya, jauh.
Dia tempat-tempat yang dia kata rata. Memang Allah Ta'ala jadikan, memang boleh benda berkenaan berlaku. Bila mana tanah tadi dia ada apa, gunung ganang tu dia dihancurkan, memang dia boleh jadi rata, serata-ratanya. Okey. Dia kata apa? La tura fiha iwajan. Tidak dilihat padanya sebarang apa iwaj, kecondongan, kebengkokan, ai wadian. Sebarang wadi, lembah, wala amta. Tak ada lembah, tak ada apa, tak ada sungai, tak ada apa, tak ada bukit, tak ada langsung. Wa maknahu, makna dia la syai'a, la syai'un yankhafidu wala syai'un yartafi'u. Tak ada sesuatu pun yang naik, yang rendah, tak ada sesuatu pun yang naik. Rata je. Yang Allah akan jadikan rata, habis semua kali akan rata. Okey. Thumma qala mukhatiban likufar Quraisy. Allah Taala berfirman menunjukkan kata-kata kepada orang kafir Quraisy. Wal murad, dan dimaksudkan kat sini sairan nas, seluruh manusia. Walaupun kafir Quraisy ditujukan, tapi sebenarnya tuju pada seluruh manusia. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sebenarnya kami utuskan kepada kamu seorang utusan yang menjadi saksi ke atas kamu. Itu apa? Ke atas amalan-amalan yang kamu buat. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebenarnya kami utuskan pada Fir'aun seorang utusan juga. Fa asa fir'aunur rasul. Lalu Fir'aun mengingkari, menderhakai rasul berkenaan. Fa akhadna akhdan wabila. Lalu kami hukum dengan hukuman yang berat, yang keras, ya, yang keras. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas wa Qatadah wa Suddi. Berkata Ibn Abbas, Qatadah dan Suddi, akhdan wabila, hukuman akhdan wabila itu hukuman yang wabila ay syadida, keras. Ay fahdharu. Maka maksud dia oleh itu jaga-jagalah antum, jaga-jagalah kamu antukadzibu bihadzal rasul, untuk kamu apa? Mendustakan rasul ini. Macam mana dorang dahulu musnah, kalau kamu buat, kamu akan musnah juga. Fayusibukum ma asaba fir'aun, lalu menimpa kamu macam apa yang menimpa Fir'aun. Haitsu, di mana akhadahu Allahu akhdan aziz muqtadir, di mana Allah Taala telah menghukum dia dengan hukuman yang berat, yang payah, muqtadir, yang yang ditetapkan, yang tentukan. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran juga, kama qala Ta'ala, Allah Taala firman dalam Quran dalam surah An-Nazi'at ayat 25, fa akhadahu nakal al-akhirati wal ula. Lalu Allah Taala hukum dia dengan hukuman fa akhadahu nakal al-akhirati wal ula. Allah Taala hukum dia dengan hukuman akhirat dan juga yang awal. Akhirat, tapi kat dunia dia kena juga. Mana ketika mana dia dijadikan Allah Taala apa kematian dia. Ada para ulama nyatakan yang ula tu maksud dia alam barzakh. Tapi ada yang kata ula tu adalah maksud yang lain, maksud dia tu ketika dia hidup lagi dia sengsara. Dia hidup tapi dia dalam keadaan resah gelisah, tidak rasa kesenangan langsung. Okey, wa antum aula bil halaki wad damar in kadzabtum. Itu kalau Firaun. Dan kamu sebenarnya lebih aula untuk dimusnahkan dan juga dibinasakan jika kamu berdusta. Kenapa? Lianna rasulakum asyraf wa azam. Kerana rasul kamu Muhammad SAW ni lebih mulia dan lebih agung min Musa ibn Imran, berbanding Musa bin Imran. Kalau Musa bin Imran, kita kata walaupun kita tak beza-bezakan para rasul, tapi kalau Musa didustakan oleh Firaun dimusnahkan, Muhammad nabi yang lebih dimuliakan Allah Taala, kalau didustakan maka lagi teruk berbanding dengan Musa punya kisah. Wa yurwa an Ibn Abbas wa Mujahid, dan pendapat ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas dan juga Mujahid. Wa qauluhu, dan firman Allah Taala lepas tu, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Okay, kita berhenti kat sini. Pasal dah pukul 10. Lewat dia. Tak balik ni. Orang tanya pasal tak balik kan? Okey. Dia orang tanya apa hal tak balik kan? Baik, kita berhenti kat sini. Fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Macam mana kamu tidak takut jika kamu kufur kepada hari yang akan menjadikan anak-anak ni menjadi beruban. Anak-anak jadi beruban. Teruknya bencana hari berkenaan sampaikan bayi pun akan beruban. Jadi benda ni kita kata adalah benda akan berlaku sekarang nanti. Kenapa kamu tak takut? Kamu tak bimbang ke? Kamu tak takut, tak bimbang ke bahawa kamu kufur tentang hari yang akan dijadikan anak-anak ni sampai anak pun akan dalam keadaan beruban. Kita bincang insya-Allah esok dan sambung sampai habis insya-Allah. Baik, persoalan? Tak ada Kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.